Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan bab yang ketujuh, tak habis lagi dah. Bab yang ketujuh, nas yang kelima. Sebab dalam bab yang ketujuh ini, iaitu termasuk dalam syirik memakai gelang atau kalung, benang dan sejenisnya dengan maksud sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, sebagai tangkal, sebagai tangkal, azimat kita kata. Bukan untuk merawat penyakit. Kalau merawat penyakit itu dia ada perbincangan lain pula. Orang ini tak kena lagi penyakit ini, cuma nak menjagalah, nak mengelakkan daripada terkena tu. Baik. Jadi kita sambung di bawah bab itu, dalil yang kelima. Kalau kita saya ni 104 lah muka surat dia, mungkin ada berbeza lah. Boleh? Okey. Libni Abi Hatim situ dalil yang kelima. Libni Abi Hatim an Hudzaifah أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Situ okey. Baik. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, beliau telah meriwayatkan riwayat ini daripada Hudzaifah, di mana Hudzaifah menyebutkan bahawa dia pernah melihat rajulan, seseorang. Ni seseorang sini lelaki ni, yang mana di tangannya ada khaitum minal humma. Dia benang, dia ikat benang. Dia ikat tangan ni macam benang lah. Yang mana benang itu untuk mengelakkan daripada terkena demam panas itu. Dari benang itu sebenarnya benang yang telah dijampi oleh dukun di zaman dia. Dukun di zaman dia. Baik. Faqata'ahu, maka Hudzaifah pun memutuskan benang tersebut. Lalu beliau membacakan sepotong ayat dari surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Jadi ayat ini difahami oleh Hudzaifah bahawa orang yang pakai kita kata azimat tu, sebenarnya gelang tu sebagai benang tu sebagai azimat, tangkal lah, untuk mengelakkan daripada kena penyakit. Yang dimaksudkan di sini penyakitnya demam panas. Jadi bila dia putuskan benang itu, mana dia lemparlah, dia buang benang itu, kemudian dia baca ayat ni. Apa maksudnya? Maknanya Hudzaifah, kita boleh tahu bagaimana sahabat, sebab Hudzaifah ni tokoh besar, antara yang memegang rahsia Rasulullah ni. Dia ni. Jadi bagaimana dia faham? Cuba kita tengok ayat ni. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan. Dia baca ayat ni dalam keadaan dia buang tu benang. Apa ya Hudzaifah sebagai seorang tokoh sahabat ni, dia faham ayat ini. Jadi perbuatan kita kata memakai tangkal itu, sebenarnya seolah-olah seseorang itu dah melakukan syirik kepada Allah. Syirik dari sudut mana? Dari sudut meletakkan pengharapan, rasa selamat dengan ada benda tu. Situ sudah ada makna bergantung.
kepada benda itu. Itu bahaya. Mulut kita boleh kata ada, itu ikhtiar ya, kita bergantung pada Tuhan. Sebab itulah kita kata bergantung pada awak sebut tu niat awak tu orang tidak persoalkan. Ni perbuatan tu yang dipersoalkan. Kalau kita perhatikan dalam perbincangan kita ni daripada awal lagi, yang dipersoalkan itu selain daripada niat tu satu hal lah. Amal zahir tu. Betul. Awak nak mengelakkan diri daripada bahaya, tetapi cara tu mesti menepati syariat. Kaifiyat yang kita tekankan sebagai kaifiyat itu. Cara tu betul kan begitu? Jadi amalan ni apakah amalan meletakkan tangkal pada tubuh sama ada pada di menjadi kalung tali tengkuk kita ada tak? Apa ni? Tali tekuk lah kita ataupun gelang ataupun letak kita kata kalung pada binatang. Semua itu amalan siapa tu? Amalan zaman jahiliah. Dia akan rasa selamat bila perkara tu ada. Dia akan rasa selamat. Jadi dari sudut mana tu terganggu akidah tu? Dari sudut dia akan rasa selamat bahkan kerana ada benda tu. Dia akan rasa begitu. Mesti dia akan, tidak apa faedah dia letak. Jadi kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan obat tu lain untuk rawat tu tak terganggu, akidah kita tak terganggu tu. Tapi kalau letak jenis azimat jenis kalung ni, dia ada terganggu. Seperti saya sebut tu, kita pakai cincin kayu kokar tu tak, dengan maksud gini-gini, kerana kita kata maksud yang kita kata ada unsur-unsur ajaib lah, untuk protect diri kita kata. Pakai dengan maksud tu, memang dia akan mengganggu tu, mengganggu akidah kita. Tapi orang yang pakai cincin tak ada dengan maksud itu sebagai perhiasan biasa saja, tidak terganggu. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya hakikatnya dia boleh mengganggu Allahus Samad itu, Tuhan sebagai tempat kita bergantung. Mana kalau mengganggu tak boleh. Tak kira lah, tak kira apa sajalah. Besi bak ke? Ada setengah orang tak besi bak lebih duit dia, dompet dia tu. Kok mana pun kita tak faham tu. Kok mana tu jadi rasa selamat dengan ada hak tu? Tak boleh nak faham kita. Saya jumpa dah ni bagi-bagi gini ni. Besi bak kok mana tu? Karak damak kita tengok. Sani lah dia boleh pakai. Dia kata jangan main-main ustaz, nampak kecil pun dia kata kita. Kata memang lah, kecil boleh jadi syirik tu, jangan main-main kita kata. Dia pun senyap merah muka. Dia pesan kita jangan main-main ustaz, kecil tu pun. Saya kata dah memang jangan main-main tu ni. Kecil boleh jadi syirik ni. Jadi bahaya, jangan buatlah begitu ya, jangan buat. Ni sebenarnya amalan zaman jahiliah ni. Amalan jahiliah. Baik, cuba kita tengok syarah dia. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang mengikat seutas benang pada lengannya dengan tujuan untuk menjaga diri dari penyakit demam. Untuk menjaga diri. Maka beliau pun melepaskannya. Melepaskan mana dia potong, dia kerak buang lah. Tu. Perbuatan beliau radhiyallahu anhu sebagai bentuk pengingkaran. Mana nak menyekat bahaya daripada umat ini. Sebab dia kalau sahabat Nabi tidak bertegah dalam masalah ini, sedangkan dia menjadi contoh teladan pada umat Islam. Cuba fikirlah. Sebab tu Nabi sebut Madinah ni walaupun di tempat lain sesak, Madinah tetap dia kekal asal. Nabi sebutkan dalam hadis kita bincang dalam Mishkatul Masabih. Bahkan Islam ni di ketika manusia tolak agama, dia akan kembali semula pergi ke Madinah. Seperti ular masuk dalam lubang dia. Dalam hadis Nabi sebut. Ulama kata hadis itu isyarat bahawa khusus kita kata Madinah, tanah haram lah, Mekah ni, dia terjaga tu. Jadi bagi orang dia kata nampak kerah lah. Sebab apa kerah tu? Dia ukur dengan tak serupa dengan dia. Dari sudut itu. Sebab itulah kalau kita tengok di Madinah tu, tidak berlaku bid'ah-bid'ah seperti berlaku di negara-negara lain. Mana semacam Tuhan jaga lah. Patut orang situ tak perangai huduh ke? Perangai huduh tak ada semua, kena ingat lah Mekah tak Abu Jahal beranak situ, duduk situ lah Abu Jahalnya. Tu tak boleh kira tu. Cuma naknya amalan agama tu. Jadi kita pun pelik je. Walaupun kita kata Saudi ni, kita tak kata Saudi ni negara terbaik keseluruhan Saudi. Tak ada orang kata begitu. Dia Saudi pun orang pergi Mekah Madinah tak pergi tempat lain. Kita tak kenal Saudi ni besar. Negara besar. Cuba tengok tu apa tak pergi lain. Kecuali orang itu terlibat dengan perniagaan tu hal lain. Kita pergi tu kan ada Mekah Madinah. Hasil tu Tuhan jaga, tanah haram.
Sebab apa? Sebab orang Islam tahu situ orang hak tak juh duk kapung pergi situ dia juga jadi juh. Walaupun tubik juga kadang-kadang hak tak juh tu, tapi dah tu. Klik rumah lega naik di flight tu lega dah rasa. Sebab apa? Boleh lepas dah dua minggu dah duduk bekal no. Sebab apa jadi gitu tu? Sebab dia faham. Masuk dia tanah haram tak boleh. Sebab tu tanah haram jadi tak berlaku bid'ah tu. Sebab tu pokok Syiah kalau pergi dia nak buat bid'ah ke tak? Oh, berlaku kalau kita tetap dengan orang Islam, gocoh dengan orang Islam. Misalnya Tarawun Mu'aisin tu dulu kan disebut Ya Husain labbaik ya Husain. Berlaku pergaduhan dengan orang Islam. Mari tempat syiar agama, tempat rukun Islam haji, mari buat benda gini. Itu jadi perbalahan tu. Itu provokasi daripada puak-puak Syiah. Umat Islam tak akan biar. Saya tengok sendiri. Kita kata tutup Arab ni ramai juga tak jumpa muka manusia. Tapi kukuk mana pun buat orang kita isap okok. Isap okok. Bukan di dataran tu. Ini cerita ni berlaku di Madinah. Di luar pagar, ni isap okok. Tu Arab mari syarah dia. Dan aku Arab, dia tak faham apa satu. Saya suka tengok kata padang dengan muka. No. Akhir sekali dia faham itu Arab marah. Dia tak faham apa satu. Muka kahwin duduk syarah, kahwin nak kecik Melayu. Tak boleh, muka tak Arab. Dia marah seakan Tuhan tu. No. Dia pun syarah gini. Kau itu pun letak sendiri. Bakal dia pun agak marah ni dah kali. Dia letak okot. Dia tak boleh. Dia tak boleh tu. Lepas tu kita kata pun tu Arab kasar gini-gini. Hak kasar tu orang tak panggil dosa. Orang tak panggil jadi dosa tu orang panggil jenis pasal sifat kasar tu orang panggil apa macam tidak orang jenayah tu. Orang tak panggil maksiat tu. Jiwa kecek dah kasar. Pasal dia orang Arab. Kalau pergi di India ada pasal bangsa dia pula. Orang Melayu titik training, tunduk jalan. Tapi tak mudah juga perangai tu. Apa saya nak sebutnya, apa gitu kita kena tengok. Sebab tu kita jangan tengok dari sudut Saudi tu. Sebab dia tanah haram, dia ada hak dia ada sempadan dia, bukan keseluruhan Saudi tu. Jadi kita kena ingat, orang pergi sana buat dosa berkali-kali ganda, lebih daripada tempat lain. Kalau dia buat dosa, Allah SWT kira dosa tu lebih berganda-ganda. Sebab apa? Tempat tu pergi buat dosa juga. Itu dalam hadis kita bincang dah di Masjid Telipuk tu. Baik. Jadi perkara ni satu ketika dulu di Masjid Haram khususnya lah. Tu jadi tempat maksiat, tempat kita kata kufur, tempat syirik situlah. Tapi selepas Fatih Mekah tahun ke-8 itu, maka tak ada dah perkara itu. Bila Nabi berjaya membebaskan tanah haram itu daripada cengkaman syirik itu, semua dibuat, berhala-berhala itu dibuat. Baik. Tu. Baik, ni yang kedua. Sahabat ini, yakni Hudzaifah ibn Yaman, berdalil dengan sebuah ayat. Jadi maknanya bagi dia tak boleh tu pakai gelang di tangan yang dengan maksud azimat tu, tak boleh tu. Ini dalil dianya. Sahabat ini berdalil dengan sebuah ayat yang mana pada ayat tersebut dinyatakan bahawa kaum musyrikin menggabungkan antara pengakuan tauhid rububiyah dan perbuatan syirik adalah ibadat. Dia tahu tauhid rububiyah ni maknanya dia tahu Tuhan belaka yang buat ni sesuatu ni semua Tuhan buat, bukan berhala dia. Hak syirik ini dari sudut ibadat, bergantung dengan Tuhan. Hak rububiyah tu dia tahu. Kukuk mana pun, mana dia terima hak ni. Dia terima Tuhan yang buat langit gini-gini kita jadi Tuhan yang buat kita, bukan berhala dia. Dia tahu tu. Tak ada seorang pun, tak ada kenyataan dalam kitab. Mana orang Arab sembah berhala ni, dia kata berhala itulah yang menciptakan. Tak ada. Sebab dia tahu berhala pun dia cipta. Dia buat mata nak ada sikit pun buka tak apa buka tu. Dia lah yang tebuk tu. Dia tahu. Cuma kita kena ingat takut silap itu sebagai simbol saja. Berhala tu sebagai simbol. Sebab tu berhala tu dia niat orang soleh tu. Sebab tu dia letak nama berdasar pada orang soleh zaman Bani Israel dulu. Suat tu nama orang belakang tu. Itulah sebenarnya hakikat tawassul hak dilarang oleh agama. Sebenarnya dia bertawassul dengan patung tu. Patung tu sebenarnya sebagai hak kita tak arca itu sebagai simbolik kepada orang soleh. Setengah-setengah tu gambar. Semua tu sebagai simbolik saja. Kita tak ada simbolik itu. Direct dengan Allah. Sebab tu kita tidak sembah Kaabah. Kaabah tu sebenarnya sebagai orang panggil satu perkara yang menjadi simbol juga kepada perpaduan. Sebab tu kita duduk mana-mana tak nampak Kaabah, tetap kena salat, kena hadap saja ada. Itu perintah Tuhan kena begitu.
Bukan kita semua dinding, sebab tak ada dinding pun kita semaya. Tapi boleh kau orang, kita kata contoh kita Buddha ko, nah Hindu ko, kalau tak ada kata, sebab tu dia ada Tuhan dia saya poket, dia buah lebih, Tuhan dia buah lebih. Dia bawa ke mana bila nak sembahyang dia akan letak depan atas kereta dia pun ada chip besar 2 jari, dia letak. Kadang-kadang duduk tengah ada tepi, tengoklah panas kat mana. Gitulah. Jadi perkara-perkara gitu sebenarnya apa jadi gitu? Mana dia sembah tu? Kita dah. Kita duduk mana-mana, kita tak tahu. Katakanlah kita tak nak menentukan arah kiblat, tetap kena semaya. Sebab hakikat kita sembah Allah. Sebenarnya kiblat mana menghadap asal mana dia. Tu kan. Baik. Tu kenapa hal tu? Sebab ni kitab ni dia menggunakan kaedah pendekatan tauhid melalui kaedah tauhid 3 tu. Tauhid uluhiyah dari segi ibadat, tauhid rububiyah mana dari sudut Tuhan menciptakan dan mengurus penciptaan dia. Yang ketiga tauhid asma' wa sifat. Kita meyakini tentang sifat-sifat Allah seperti mana yang Allah sebut sendiri dalam Quran dan dalam hadis. Sebab sifat Allah, nama Allah bukan 99, dia lebih lagi. Okey, baik, faedah dia. Kebaikan yang kita, apa faedah, pedoman yang kita boleh ambil daripada Hudzaifah ini. Yang pertama tamimah. Atau jima' tu bahasa Indonesia, bukan jima', azimah sebenarnya. Indonesia tahu kita ni menego kok dia pula ni. Bukan bab perniagaan ni. Jima' tu dia apa ni, Indonesia kalau zaman jadi zaman, dia Z tu jadi J. Hak ni bahasa dia. Sebab tu kalau kita tengok, sebab tu saya ada kamus dia. Kita beli kamus dia. Beli di Masjid India ni, kata sakit kepala aku nak baca kitab Indonesia ni. Pertama-tama kalau kitab dulu bahasa dia kepekat. Lah ni boleh kira sikit. Bahasa baru ni. Ni kita tengok tamimah atau jimat. Oh pening kita. Tamimah ni atau azimat tu bahasa sama. Tamimah bahasa Arab, azimat tu bahasa kita. Bahasa Melayu lah. Cuma Indonesia dia guna jadi J. Dia guna jimat. Tamimah atau azimat atau tangkal lah. Dan yang sepertinya, semisalnya, merupakan kesyirikan yang wajib diingkari dengan perkataan atau dengan perbuatan. Saya nak bincang benda untuk selamat kita. Kita tidak nak huram, sebab ada dalam kitab sebut. Maknanya azimat ni boleh kalau sekarang kita ni sudah tak ada pilihan dah. Memang ada ulama kata begitu. Ada, kita tidak nafi. Cuma kita nak buka luah-luah sangat tu, takut jadi lebih lah. Orang kita ni jual nasi belauk pun ada azimat. Takut jadi gitu ya. Di segi pekoh, okey, ada. Sebab tu Maulana pun masa dulu dia kata bimbang juga anak-anak buka baru-baru gini. Sebab dalam kitab ni, kalau sekadar dalam kitab, kata kalau kita kecek sama kita seorang dua gini, khususnya bagi orang yang sakit, tu lain. Kita kecek cara lain lah. Tapi secara umumnya, kita kena elak benda-benda ni. Walaupun adalah sedikit ruang yang diberi oleh ulama dalam kitab tu. Misalnya, tak ada pilihan. Doktor berkata kena cari tok wama tu. Tak nak buat. Lepas tu ada orang kata kena tok ni lah, nak tidur letak bawah batal. Tu azimat lah tu. Kalau mengikut ni kan memang tak boleh. Memang kita setuju gitu. Takut bahaya. Tapi dalam keadaan kalau berat sangat tak boleh, orang panggil pilihan terakhir. Tapi jadi sebut tu. Ada lagi selagi hak beratnya. Hak ni kira-kira pilihan terakhir juga. Dan saya pernah guna kaedah ni. Hak kira pernah guna pandangan ulama ni. Takdir tu jadi. Ini benar azimatnya. Ada seorang pensyarah tu. Dia pensyarah. Dia kena kira-kiranya hak dia ni memang jelas lah. Sebab dia pergi jumpa pengalaman, jumpa doktor. Doktor suruh cari berumur. Dia ni berat kena. Santau lah kira-kiranya. Dia habis di Singapura saja 80,000 habis. Nak bom. Dia pergi Mekah pun kena lagi. Habis. Tak ada nak buat. Kita kata di Nusantara ni, di tanah Melayu sampai Indonesia ke di sini pun kena habis dah. Sehingga dia mai Kelantan, Port Tabli bawa mari jumpa saya. Kita berkata ingat aku tu orang besar kali nak. Kita kelih dia pun takut apa. Kadang-kadang kecek sia, kecek Perancis, tanya mari benda tu. Boleh kecek pelbagai bahasa. Tapi dia keluar darah ni melalui liang Romon. Sehingga saya tengok, saya buka baju dia tengok tu liang Romon jadi nampak besar. Dia dah acak kali sangat. Berapa kali setahun? Bukan setahun, bulan. Setiap bulan keluar. Kita bawa pergi, saya nak cerita ni bab ni. Sebab tu kita kena faham ni. Ni secara umumnya kita kata tak boleh. Takut jadi bahaya. Nak sekat lah. Nak sekat takut jadi bahaya. Tapi dalam kih-kih dia tu, sehingga Tok Wama tu sendiri, bawa kita wagi tu kias sahur lah.
Saya pun tak setuju mana, tetapi kita ambil pandangan fiqh ni, jangan ayat kau ni. Ni pandangan fiqh nak ayatnya. Oleh kerana benda yang ganggu kita orang jahat, kita cari hak jahat juga. Sekadar tu ya. Ada lagi ruang untuk pilihan terakhir. Cuma kalau kita nak ambil pendekatan baca Quran kena pergi lah sebab sahabat Nabi, sahabat perempuan tu kan, hak kena penyakit sawal tu, biarlah kena asalkan boleh masuk surga. Tak si terlibat dengan bomo. Nabi beri pilihan kepada dia. Cuma dia minta Nabi doa supaya dia tidak nampak aurat je semasa dia tak khabar tu. Boleh nak guna hak tu pun. Tapi tahap mana orang kita nak pakai tu? Sahabat Nabi tak apa nilai tinggi, jiwa tinggi. Kalau ibu bapa kita tu, kata ustaz ni bengong, kata aku sakit, bukan dia sakit. Dia kata kita suruh sabar. Kita ni selok kera dah, dia kata. Tu bahasa Kelantan tu tak. Jangan pula kita terasa hati kera, tak terasa hati kita kata gitu. Itu bahasa Kelantan. Jadi tak ada pilihan. Sehingga saya pergi bomo tu sendiri kena. Nya ganggu oleh makhluk. Bila klik tu saya telefon tu lagi dia kata berat, dia kata saya tak tidur malam, nya ganggu anak saya. Tu bomo tu kata. Tu bomo tu nasihatlah. Dia kata saya tanya dia, lepas tu nak bomo maksi dia ni sebab isteri dia pun tak kenal dia. Habis dia buat sekeluarga, dia jampik, dia santau tu. Isteri dia pun tak kenal dia. Cuma dia rawat dia dulu, baru dia nak urus isteri dia. Kesian saya tengok. Dia ni orang tabligh lah. Pesyaran dia orang tabligh. Jadi Tok Omar tu kata, saya tanya Tok Omar tu. Kita panggil Tok Omar lah di Kelantan ni, dukun ni. Patut tak ada ke Tok Omar boleh share Tok Omar lain. Nak sesaksi aja, dia mari jauh ni, muka dia orang faham, bukan Kelantan. Mari sini. Dia kata tak ada dah, dia kata. Di situlah saya ambil pendekatan seperti ulama sebut, kita boleh cari. Maknanya kita terdukung-dukung hak orang tidak Islam pun. Tapi kita tak ada rasa apa pun. Dengan maksud kita cari hak tak betul juga, nak buat hak tak betul ni. Biar jumpa sama hak tak betul tu. Tu ya maksudnya. Tak ada rasa hebat, tak ada rasa gapo. Dalam keadaan penuh dengan istighfar lah kita buat benda tu. Kita suruh dia pergi. Dia pergi diketik tacar dari Sian. Seminggu dia tidur situ. Tapi saya pesan ke dia, kita counselling Prof kena jangan tinggal semaya. Sebab muka dia tidur situ tu. Lepas tu nak main lah mana? Main tepi-tepi, jangan main dalam tu. Main tepi-tepi gitu. Tak ada orang nak buat, tapi lah terakhir. Seminggu dia pergi, sia. Lepas minggu kedua, dia mari jumpa saya. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz. Tapi nak wihak tu pun saya counselling dia, sejam lebih. Takut silap faham. Sia. Tak dia tu Sebab tu kita kata benda-benda gini. Tapi waktu tu untuk pilihan terakhir lah. Jangan sakit kepala lagi lalu. Jangan buat kerja gitu. Takut bahaya lah. Dia kata Ustaz pergi belajar dengan Tok Cha tu. Saya sanggup sapok semua kos pengajian tu. Dia kata kita, saya kata padai lah. Amor ngaji hadis sakit kepala dah ni kata ni. Padai ngok ni, amor ni kata ni. Dia suruh kita pergi ngaji. Apa tu? Apa? Kita faham lah maksud dia tu. Takut ada orang derita lama, dia derita masalah bertahun. Tanah dia habisnya ambil ke sepupu dia buat dia. Dia masa dia tak khabar, dia sayang semua tu tukar tanah ke apa dia cerita lah. Jadi sahabat hak bawa pun cerita kata dia ni orang baik. Isteri dia pun tak kenal dia. Jadi lupa ingat ke yang buat. Boleh siapa berkat tu sahih ni. Aisyah pun kena sahih dari riwayat Bukhari. Sehingga dia jadi malam tak boleh tidur. Dalam Al-Adabul Mufrad tu. Akhir sekali sepupu dia tak suruh sepupu dia pergi cari Tok Muhammad zaman tu. Tok Muhammad daripada India. Dalam hadis tersebut daripada India. Bila Tok Muhammad tu tengok, dia kata ni hamba perempuan dia buat ni. Kejut Aisyah tak percaya, cuma dia pergi buat pengesah. Dia tanya hamba dia, betul kamu ada buat ke aku siapa aku nak tidur siapa tashtaki ni siapa ngadu bunyi gitu tak tidur malam. Kena santau, kena sahih. Jadi apa ni hamba perempuan dia tu kaku iyalah. Ngaku dia buat. Aisyah kata apa buat aku? Pada aku layan mu dengan baik. Dia kata dia nak merdeka. Sebab Aisyah kata pada dia, kalau aku mati mu merdeka. Enggak, dia tengok Aisyah ni segar molek lebih. Dia nak mati. Dia pun nak buat suruh mati cepat, nak merdeka cepat. Dia ada satu kaedah dalam bab itq ni, dalam bab memerdekakan hamba ni, seorang tuan mas itu dia boleh kata pada hamba dia boleh isytihar. Mana mu ni merdeka setelah aku mati. Makna kemerdekaan dia bermula dengan kematian tuan dia. Enggak, dia tengok Aisyah ni segar molek. Enggak, Aisyah memang dia panjang umur. Zaman perang Muawiyah Siffin dia ada lagi. Perang Jamal. Jadi perempuan ni pun tak tahulah perempuan ni setahu mana tahap pemikirannya.
Dia pergi bom suruh mati. Siapa tak boleh nak hidup Aisyah? Marah Aisyah. Aisyah pun jual dia. Aisyah jual dia jual pada orang Badui. Biar mu rasa duduk beza mu jadi hamba dengan orang Badui, beza mu jadi hamba dengan aku. Biar mu rasa. Apa perangai jahat gini. Tu tambah terjemah dia tak kata gitu ya. Cuma dia ayat jual. Biar mu rasa bagaimana jadi hamba pada Badui. Ha tu dia sebut. Situ ulama syarahnya. Ayatnya jual tu dengan maksudnya supaya hamba perempuan tu dia rasa. Biar dia rasa perbezaan dia jadi hamba Aisyah tu macam mana. Selepas ni dia akan jadi hamba orang Badui tu. Dia akan buat mu ni setara mana. Biar mu tahu. Tak bersyukur jadi hamba pada aku. Sebab hamba Aisyah ni dia makan sekali dengan Aisyah. Apa yang Aisyah pakai, itulah pakai dia. Mana kalau orang tengok, orang tak tahulah dia hamba tu. Lepas ni dia tahulah lagu mana jadi hamba. Pokok Badui. Aduh perok kambing. Tu. Jadi Imam Bukhari buat mari hadis tu ayatnya, kita boleh bertindak gitu kepada hamba. Kita boleh jual dia. Kita boleh tukar tempat kerja dia. Kita boleh pecat dia kalau dia buat salah. Boleh tak salah. Hasan ni pun kira pecat lah tu. Jual kat orang lain. Baru dia tahu. Lepas tu tak tahulah cerita dia lagu mana sekat tu je. Episod dia tu mati sekat tu. Bukan drama ni. Jadi apa saya nak sebutnya, benda tu Tuhan beri. Tuhan izin kepada benda tu. Tolong kita tahu apa tu. Nak uji kita. Baru ada ujian tauhid dengan syirik ni. Nak uji tu. Setengah orang tu boleh tahan ujian tu. Boleh sabar, setengah tu tak. Terjerumus dalam syirik. Baik. Jadi tamimah atau azimat dan yang seumpamanya, semisalnya merupakan syirik yang wajib diingkari dengan perkataan atau dengan perbuatan. Bagi saya lah bahaya sama ada letak gambar tu kenali dengan maksud. Kalau tidak dengan maksud saja pun itu bukan budaya Islam. Sebab ada dalam kitab fiqh, sebab tu kita tak boleh pakai fiqh saja. Apa Nabi tak boleh? Hak fiqh tu setengah ulama fiqh kata tak apa, tak apa tu bukan makna molek. Harus letak kalau gambar tu pejuang Islam. Nak hantar isyarat pada keluarga ni lah pejuang Islam. Walaupun ulama kata tu lemah sangat istidlal tu. Tak apalah kalau kita terima ada ulama kata gitu. Tapi molek kadang-kadang ulama tu sendiri pun tak buat gitu. Cuma dia nak sekadar boleh. Itu kalau kita bahas dari segi hukum, fiqh. Tapi banyak juga perkara-perkara amal dalam Islam. Dia tak boleh bincang. Dari segi fiqh saja kena bincang dari segi budaya. Mari mana asal gambar tu. Berasal daripada mana. Budaya mana telah meresap masuk dalam kehidupan umat Islam. Kalau orang Yahudi, misalnya kita kata kalau berkenaan dengan sambut hari jadi ni. Itu mari, itu budaya Majusi mari masuk. Bukan Islam juga. Aduk nyanyi lepas tu, aduk buat kek ke apa. Waktu lah ni dia buat pizza pula. Dia tidak itu kek. Dia ingat kek jadi tak boleh berani. Dia perbuatan tu. Dia tukar pizza pula. Dia tanya saya, patut kalau buat pizza patut letak lilin tak apa kau tak kata tak boleh. Bila kita ambil sekotak aja orang kena hatang kotak-kotak saya kata. Nak suruh dia faham. Kita ambil satu pakej. Hak ajaran tidak Islam masuk dalam amalan kita. Tiba-tiba saya nak buat semua. Pelik tu. Tu sebab tu umat Islam ni dia kena diberi pendidikan khusus bab ni. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kena ingat hadis tu. Tak boleh Sekejap betul ni. Halo. Nak tutup ya. Okey. Nombor dua. Tak apalah tu banyaklah sebenarnya banyak masuk benda luar. Misalnya kita kata petua zaman orang tua kita dulu, semua tu banyak unsur syirik. Misalnya kaitkan kematian dengan burung, tu sebenarnya boleh membawa pada syirik lah. Burung hatu lah, bukan burung lain. Butir tidak, burung hatu. Nama tu hatu dah burung tu dah. Takut kelih. Lepas tu dia kata burung hatu macam-macam lah. Yang saya ingat orang tua dulu, kalau ada dia paling pula, dia paling tekuk dia tu bisa tu burung tu. Dia tidak sekat ni lah, sekat ni. Dia mesti legak kepala dia tu. Lepas tu mata dia, lepas tu dengan sahih dia. Saya ingat masa kecil-kecil, apa kuat dah dia punya orang tua duk ayat tetap burhatu. Tengok burhatu tak lalu dah apa tu. Sebab apa? Dia berkait dengan kematian. Takutlah kitanya. Tu sebenarnya tak tu. Kalau tidak kata syirik pun, itu termasuk khurafat. Yang nak pergi ke sana, nak pergi ke syirik tu. Tak salah. Benda-benda gitu. Tak ada pasal-pasal burhatu. Pada comel kita tengok burhatu. Jadi gitu. Banyaklah orang kita ni petua, dia panggil petua. Hak tu petua tak boleh pakai. Sia tetap hari tertentu tak boleh jahit. Tak
Tak boleh motor tak? Tak boleh motor hari Selasa. Tak silap ya lah. Saya ingat mak saya tak motor tu. Jahit saja tu. Mana hari Senin motor parak tu. Sebab esok tak boleh motor tu. Jadi dia proses saya. Tak boleh motor ini. Orang-orang tua kata dia. Kita tak tahu apa. Padahal tak ada pun. Dalam hadis kita akan jumpa kata tak ada nahas ni pada bulan, pada hari. Tak ada berlaku nahas itu. Tak ada. Tapi orang kita bulan Safar. Bulan Safar tak boleh nikah. Para Nabi nikah bulan Safar. Apa? Tepuh dia dah anak nikah tak boleh. Kenapa bulan Safar? Tunggu sebulan pula. Nyanyi aku bodoh tu. Itu masyarakat kita. Banyak lagi lah perkara-perkara lain. Syirik. Banyak sebenarnya. Bak nikah, bak ngandung, semua masuk penyakit tu. Melenggar perut tu dah. Saya pernah tengok sendiri. Dahsyat. Guna wahnya. Rupanya guna wahnya ni lama dah. Ini bomo guna wahnya ni. Cuma dia sebutir, dia tidak dua butir. Dia guna tok di perut tu, dia ada baca ni. Untuk bomo ni, mati dah dia untuk bedan. Saya tengok duduk bokok itu, kita bodoh. Kita tak payah apa satu. Jatuh kali kiri, dia tafsir kiri. Jatuh kali kanan wahnya. Buat kira. Mana macam mana? Patah ada malah diguna benar-benar hak sambung. Macam-macam kita tengok. Tak payah kita. Tapi bila kita besar, bila kita menita, kita belajar, mulalah kita tanya guru, tanya ustaz apa tu dia. Benda-benda gitu sebenarnya langsung tidak daripada ajaran Islam. Dia mari hak luar termasuk. Alhamdulillah dengan perjuangan ulama-ulama kita sekian lama, perkara ni sikit-sikit jadi hilang. Cuma dia marilah penyakit lain pula. Mari habis lah pula. Mari bawa mari. Hak tu hak lain pula. Hak tu dia tak mari dengan benar putih hak tu. Dia mari macam-macam pula waktu tu. Waktu bahaya juga tu. Dia pun hidup habis. Nak mampus dulu hidup habis pula. Hari whole. Macam-macam pula kita tengok. Dahsyat sungguh. Lepas tu dia berani sebat tempat kita. Sebab apa? Sebab dia buat satu dua perkara sebelum ni luluh lah kau. Dia masuk pula lain. Itu sebenarnya. Jadi perkara itu semua boleh membawa pada syirik. Akhir sekali kalau kita terima tok syekh dia ni, dia tidak terikat dengan hukum syariat jadinya. Pulaknya. Tak apa dia buat. Sebab apa? Sebab dia sudah sampai ke peringkat makam lain. Mari pula. Ni makna dia nak pergi kepada sifat kewalian pula ni. Sifat kewalian. Baik. Sebab itulah kita kena ingat. Ada setengah-setengah ustaz kita, ustaz sunnah kita, kadang-kadang dia bertegah, dia guna bahasa pekerah. Bagi saya perkara tu, saya tak akan kata apa. Sebab benda yang dia sebut tu benda berat. Kadang-kadang kalau sebut molek tak pakar apa ni. Wih lalu. Wih berat-berat lalu. Lepas tu orang pakat duk timbuk ustaz tu. Besar pahala ustaz tu. Kita sunnah yang duk timbuk dia lah. Kalau dia sunnah pun kata, okey dia kasar dah. Duk biar pergi. Bak ke dia sebut tu bak ke dia. Bak syirik tu. Cuba tengok sahabat ni sebagai Huzaifah ni. Kalau ada tu email buat gini nak. Mesti legak tak apa tu email. Nya cabut tangan kawan tu. Kasar tu kalau kita kata tu. Patutnya baca pula ayat ni. Tapi zaman dulu orang takut ke sahabat. Senyap tunduk kalau sahabat. Patut kita kata kerah. Kalau dia pun tidak kerah gini, cuba bayar ke umat lain jadi lagu mana. Kita kena ambil kira gitu. Kita ni orang duduk pasal kipah di kubur tu, letak kubur tu. Dulu tu dia ada kapet di kubur tu kenali. Dah pernah saya tengok, tak tahulah hidup ke dok TV ni. Saya pernah lalu. Sebab kita lalu kubur tu, jalan-jalan kita dekat tepi tu Ustaz almarhum Ustaz Al-Qari. Saya pergi lalu tengok, kita bertim tak? Mana kubur ni dah lah dia buat dengan bangunan gitu tu. Dia punya boleh duduk situ. Dia ada kapet. Apa kapet? Tak nampak dah tanah. Dalam dia punya lingkungan bumbung tu. Patut ada kipas. Ada TV so. Saya tengok dia, kita kata ni. Kita pun telefon atas mesej Ustaz Al-Khari. Bila lagi ada TV kubur tu kenali. Dia kata, tapi model dia tak tahu. Lepas tu tak tahu siapa dia buat. Tu buat apa jadi gitu. Saya rasa TV tu tak hidup sebab api tak ada situ. Cuma dia letak apa? Siap dengan kipas. Ada kipas dinding tu. Muslim. Itu tu. Paling tu. Kita kata bahaya. Tu pun bila mari Bapak Habib dia mula buat 3 tahun dah. 3 tahun dah dia buat. Dengan pok dia marilah buat sama tahun tu berarak daripada masjid Tok Kenali, lepas asar, lepas mai asar dia bawa ke situ. Duduk berzikir, duduk tahlil, apa? Tu situ. Orang kita tak apa. Sebab apa? Sebab dia ni ulama juga. Dengan pakai serba. Orang kita ni dia kira ulama bila pakai serba. Sebab tu saya tekan sangat tu. Kita tak sedih dah umat Islam terpedaya dengan pakaian. Kita nak kembali pada yang asal.
Jangan kita kira seorang itu betul dengan sebab dia keturunan Rasulullah. Tak mesti betul. Tak ada jaminan. Jangan kita anggap seorang itu betul dengan sebab tengok pakaian jubah dia. Tak ada. Sebab itu bukan pakaian Islam sebenarnya. Apakah orang tak pakai jubah tapi aling tu kita kata dia tidak berpakaian Islam? Tak pakai piyah pun tak apa. Sebab tu kalau dalam fiqh manhaji fiqh Syafi'i hok paling banyaklah kita digunakan mengaji fiqh Syafi'i, tak ada sebut tetapi sama ada kau sunat ke tak ada. Orang boleh pahala ke tak pakai, boleh pahala kalau ingat Nabi pakai. Tapi kalau pakai piyah rumah haji atau hokah tu, nah, waktu saya tak tahu nak kata lagu mana tu. Fikir diri lah. Jadi benda-benda gitu kita nak buat. Jadi orang duk kata, nak aku trauma ke tu mau. Jadi masalah macam apa fobia dengan pok Habib kata dak. Ambok sia kat kampung. Orang kita ni dia jadi perbuatan orang ni buat jadi betul kih pada pakaian. Hak mari ni baru siapa saat ni sebut. Hak mari pasti janggut merah, kain serba hijau ni. Mari capa duduk sini. Bila dia semaya tu dia tidak tutup dah dia letak sini. Logo capa tu. Dia mari pokok dia ni. Mari daripada India, pokok Braillery ni. Orang kita terima penuh masjid dia mari. Sebab apa? Janggut warna pink. Janggut warna tu dia panggil merah sirih gambar. Bukan pink. Merah tu lah. Tengok dari tu. Apa dia? Zahar kata tadi. Dia kata ni mari pula pokok ni. Orang kita boleh terima penuh masjid ni. Boleh pula tauliah sementara. Tauliah boleh untuk sekali program tu boleh pula tu. Apaknya kena pakai janggut merah jokok kita ni nak. Subaija. Subaija dia tak sebiasa lagi tu. Dia Maulana kata masa mula-mula ngaji sebelum kita baca dia kata, "Ana tengok pakaian ana tahu dah." Muka sana main pokok dia gitu. Syiah dia panggil Syiah dia. Islam tak ada. Sebab tu Nabi kata kalau nak kenal seorang itu Islam tengok dia semaya lagu mana. Wis halal tak boleh hadis Nabi tak kata sebab salih tu Cina kapung di Cepon di Kelang di Tuala Salak di Bacok tu. Memang kalau kita kata assalamualaikum ustaz dia kenal. Dia tengok dalam YouTube saya. Cina dia. Engko situ mutuk saya situ. Assalamualaikum ustaz. Mamu tak balik dia tu. Kita pendeng masuk Islam kau kakak ni. Kita pun tidak bergaul lah mana. Ya, kakak saya di situ kata, memang pok dia situ masya-Allah, astagfirullah biasa ya. Insya-Allah dah kita jumpa malam ni tu. Padahal tidak Islam. Semaya tak ada orang buat semaya kalau tidak Islam ni. Kena tengok semaya. Patut sembelih dia sembelih sepuluh kita ke. Sembelih benda-benda gitu. Dia tak Nabi tak kata kamu kalau nak cari saya tengok ya pakai piyah. Nabi tak kata gitu. Tu apa? Kita kena faham. Sebab tu dalam kitab Akidah Ahlussunnah beberapa buah kitab saya baca, dia sebut Islam tidak ada uniform yang khusus untuk ahli-ahli agama dia. Kalau agama lain mesti ada pakaian khusus. Carilah agama mana. Bahkan kadang-kadang pengikut dia pun ada khusus pakaian. Sebab kata Yahudi, cara rambut lain Yahudi. Patut kalau dia ada piyah, dia piyah tu bukan piyah ni macam ping, dia kepik ngaping. Kau tak kepik jatuh pun lagu tu. Benda-benda gitu. Islam tak ada. Baik, yang kedua dibenarkan berdalil dengan ayat mengenai syirik besar untuk ditempatkan pada syirik kecil. Jadi kita memperingatkan orang terhadap syirik besar dan jangan buat syirik kecil. Sebab syirik dia gini, kenapa syirik bukan syirik hakikat tu, orang panggil syirik kecil tu, kenapa dia tu dosa, kira-kira dosa besar juga dia anggap tu. Dia anggap dosa juga tu, bahaya juga tu. Apa buh nama syirik tu? Sebab dia ada sudut persamaan tu. Sudut persamaan tu ada. Hak tu Maulana pun bicara dah ni cuma saya nak sebutnya. Syirik tu kalau dibiarkan, tidak dibentah pada awal, dia boleh pergi ke syirik besar. Jadi itu kita kata anak tangga pertama lah. Tak boleh. Sebab tu Nabi kata aku paling bimbang kepada kamu. Aku paling bimbang. Nabi kata akhwafuma. Aku paling bimbang akan berlaku kepada kamu syirik asghar. Sahabat tanya, "Masyirkul asghar ya Rasulullah?" Rasulullah kata ar-riya. Riya tu. Kalau dalam kitab fiqh Jawi lah, kitab pondok tu, dia buat mari contohnya biasa kita dengar lah. Bukan riak saja syirik kecil ni. Ada lagi misalnya. Secara tidak langsung kita bergatung, kita temuju lah hasa, dia hasa, dia guna istilah hasa ni lah. Kok panjang tu. Kalau dia tidur ke telinga dia tak atas tanah tu. Dia sensitif dengan bunyi. Orang curi mari tu kelip mula.
Kena ucu kita takut kuasa, ada juga ucu ni takut kasih tengok asal tu bunyi suara dia lari. Tu rumah kata Allah mujur lah ada asal ke tidak, habis dah. Tu pun syirik kecil dah tu dari kita jawi. Dari kita jawi sebut gitu, tapi pergi kubur tak apa pula. Pergi kubur rumah ibarat sebab tak ada asal. Dia tak ada apa. Pelik sungguh. Padahal hak setahun tu syirik kecil dah. Hak ni lagu mana ni? Dalam doa pun sebut nama wali tu. Masa doa sebut. Lepas masa itu puduk sebut nama wali tu. Lah ni Bapak Habib tu. Al-Jufri tu. Ya Hussein Madad dah sebut. Tubik dah warna yang sebenar tu. Ya Hussein Madad. Wahai Hussein tolonglah. Wahai Hussein tolonglah. Ni saya baru ambil satu kitab. Kitab membicarakan tentang ilmu kalam. Bagaimana seorang ulama Syiah. Saya tak baca lagi. Baru baca dia punya mukadimah di sikit. Pok Syiah tulis kitab. Kalau kita tak tahu, kita anggap kita ahli sunnah tu. Dia cara dia bincang nama dia pula. Cuma saya duk syok dia kata, macam mana lah yang aku baca kitab ni. Bila tengok-tengok tu, rujuk ke Syiah saja. Orang kita tak kenal kitab Syiah. Tak masalah. Ma huwa ahlul kalam. Tu tajuk buku tu. Ma huwa ilmul kalam. Apa dia ilmul kalam? Syiah tulis kitab tu. Padahal buat dia dah lah tu. Guna cara falsafah. Bahaya. Sebab tu kena tahu. Kalau dalam internet, bahaya mana? Misalnya semalam, saya nak tengok. Saja kita nak klik. Sejauh mana kelebihan Nabi sebut? Kita nak buat perbandingan. Sejauh mana kelebihan yang Nabi sebut tentang Zainab dengan Fatimah ni? Sebab Zainab ni anak sulung hak perempuan. Dia Qasim tu anak sulung sungguhnya. Fatimah ni anak bangsu. Tiba-tiba kita pun, memang dah saya tengok dalam kitab, memang ulama kita kata Fatimah ni paling lebih nak banding dengan Zainab. Tapi kita tengok dalam hadis tu nampak Zainab ni banyak kelebihan tu. Saya pun masuk dalam internet, carilah kelebihan Zainab. Kita pun tengok, ya Allah sengerti nampak dia buat sesuatu. Tengok bila begitu, nama dia tu, nampak dia gini ya, kita boleh cek. Kalau ahli sunnah dia tak akan kata Fatimah alaihassalam. Dia tak akan kata gitu. Kalau ahli sunnah kata gitu juga, sama ada dia jahil ataupun dia sudah terpengaruh. Tak boleh pakai. Dia alaihissalam ni tak diguna pada orang lain. Bukan kata jadi dosa besar, jadi syirik, tak ada. Tetapi penghargaan yang diberi oleh Allah dalam Quran tu. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu, tak ada kata Nabi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu ataupun alaihissalam untuk Nabi Rasul. Untuk orang lain, sahabat mana se-Abu Bakar pun, orang tak kata Sayyidina Abu Bakar alaihissalam. Sebab itulah kalau dia kitab Bukhari cetakkan tu, dia sebut Ali alaihissalam. Tu Maulana pernah sebut, Maulana kata kitab dulu tak ada gini. Cek tengok, pokok dia cetak. Pokok Syiah cetak. Kena beri hati-hati tu. Standard orang Islam. Sebab kita lah. Kita tak boleh tukar dah. Kita kata apa nak tukar? Kita panggil Makkah Munawwarah. Orang pun kata sedap juga dah. Berkurang. Madinatul Mukarramah. Gitu kata dah. Kalih gitu. Padahal hadis sebut tidak gitu. Apa kita kata? Apa tidak mukarram kah? Madinah ni. Mekah tidak munawwar kah? Supaya. Tapi orang bubuh nama. Nama ni tak boleh. Dia ada kira juga nama ni. Supaya kita. Kita kata. Sahabat Nabi disebut Mustafa. Allah guna Mustafa. Tapi untuk sahabat dia guna Mukhtar. Dia tak guna Mustafa untuk sahabat. Sebab apa? Di segi bahasa Arab Mustafa lebih tinggi lagi. Tapi semua terpilih. Diguna istilah kena tahu. Sebut juga dalam Islam 3. Akidah, syariat, akhlak. Tapi saya dengar beberapa orang ceramah tu dia ubah, dia kata yatakawwanul Islam min thalathah. Islam terbentuk daripada 3 komponen, 3 pembahagian, klasifikasi. Pertama sekali akidah, syariat dan tasawuf dia sebut. Dia kata mari mana pula tasawuf tu? Jadi kita tengok dalam Quran hadis akhlak. Dia tak guna makna tasawuf sebab tasawuf diguna kurang ke berapa dah tu. Dipopular ke istilah tasawuf itu. Itulah yang kita kena berhati-hati. Sebab apa kita belajar ni, insya-Allah kita akan perkenal ke istilah asal yang digunakan oleh Quran dan hadis. Kalau syirik, kalau zina, riba, kita guna asal. Sistem perbankan tanpa faedah. Lepas tu tak ada waktu dia, tak ada faedah. Takut nak sebut riba. Apa? Sebut lalu lah. Mana kita kata sistem tanpa riba.
Kita orang Islam pun takut orang kafir bertanya, "Gapo dia riba?" Dia pun akan ngaji juga dia riba. Sebab tak ada dalam istilah dia gitu, kita yang guna. Tu asal. Zina guna asal. Bila ni dia panggil apa? Dia panggil hubungan yang tidak sah. Hubungan tidak sah. Sebut lalu zina. Zina sebab Quran sebut. Baru takut, baru selarah dengan makna Quran hadis tu. Benda-benda gitulah. Sunnah misalnya. Sebut. Tapi kadang-kadang oleh kerana sebab tu saya lebih banyak lah ni guna cara hidup Nabi. Sebab apa? Orang kita ni bukan boleh faham molek sunnah. Kita gitu. Sunnah tu mana cara hidup Nabi lebih baik lagi. Kita nak cara hidup Nabi macam. Sebab tadi lah. Fiqh kata, okey. Kalau kita ambil lah kata tawassul tu. Boleh. Hak sunnah lah guna hak cara Nabi. Adakah Nabi bertawassul dengan Nabi-Nabi sebelum dia? Ada. Ataupun sahabat Nabi bertawassul guna sebut nama Nabi setelah Nabi mati, pergi kubur Nabi? Tak ada. Benda-benda gitu kita kena tahu. Baik. Yang ketiga, kesempurnaan ilmu para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tentang tauhid, hal-hal yang bertentangan dengan tauhid itu sendiri dan juga mengenai apa-apa yang dapat merosak kesempurnaan tauhid. Cuba tengoklah, kita tengok sini lelaki Huzaifah buat selalu. Cabut selalu, baca selalu ayat Quran. Syirik tu. Dia nak ayat perbuatan syirik lah. Bunyi yang mulut kata asyhadu an la ilaha illallah, tapi amalannya macam mana? Dari sudut amalan tu. Sebab kita bincang dah di mukadimah itu bahawa kita nak jaga tauhid ni kena ikut sunnah. Amalan kita mesti tepat dengan ajaran Nabi, baru terpelihara sunnah kita. Kalau tidak mungkin terpelihara. Yang keempat, wajib mengingkari kemungkaran bagi siapa saja yang mampu menghilangkannya. Yang kelima, orang yang musyrik itu meyakini tauhid rububiyah. Dia percaya. Kalau kita tanya, kita kata orang-orang Hindu ke Buddha, dia percaya mana Tuhan ni buat ni, memang dia percaya. Sebab hak patung dia, hak pelbagai bentuk tu dah. Dia tidak kata patung itulah yang menciptakan. Dia tidak kata, sebab tu saya kata simbolik. Sebenarnya dia nak ikut tu guru dia asal, hak mula mendoktrinkan ajaran itu. Sebab tu dia ada nama-nama tertentu. Sebenarnya kok mana, kalau kita perhati nama-nama dewa banyak dia guna. Dewi, dewa lah tu hakikat itu. Hak tu sebenarnya paganism tu. Orang yang menuhankan dewa. Agama paganism tu asal dia panggil. Paganism luah. Kalau kita tengok dalam internet tu, dalam buku ada. Agama pagan ini sebenarnya satu kepercayaan masyarakat kuno tu. Kalau di Mesir memang hak ni lah. Di Mesir. Tebal sungguh hak ni. Maknanya dia mempercaya kepada dewa dan kuasa dewa. Dan dewa ni banyak. Dia jaga zon-zon tertentu. Sungai ada dewa sungai. Bukit ada dewa bukit. Kepercayaan itu. Kalau pergi di Tibet, masuk cuba tengok di internet. Saya tengok dia ada satu bukit kan, bukit itu tak boleh naik, dia ada salji atas tu. Di pegunungan Himalaya tu. Bukit tu dia tu kita tawaf di Kaabah, dia tawaf bukit tu. Nak temu takut tu nak satu pusing, tapi tidak tujuh jelas. 7 lepas sekali tak apa dia pusing, dia jalan berhari-hari, berminggu-minggu. Patah adalah macam saya tengok Allah, kita sedih tengok. Sebab tu asal daripada Nabi Adam lah kau buat dia ni. Tapi jadi gitu. Cuba tengok dalam internet. Saya baca gunung dia tengok dah di Himalaya tu. Dia tak naik sampai ke atas. Dia dianggap sebagai puncak gunung yang suci oleh masyarakat dia, Popok Tibet di gunung Himalaya. Daripada Cina pergi hok paham itu dia pergilah. Mesti pergilah. Kau sekali setahun tak dia akan pergi ataupun sekali seumur hidup dia pergi. Jadi dia pergi tu nak naik tu daripada bawah ni lagi tak boleh naik dah kereta ni, kena jalan kaki. Bila sampai sebab dia akan pusing gunung tu. Saya tengok macam-macam. Sebab tu menarik juga sebenarnya kalau kita belajar tentang pengalaman orang hidup beragama di muka dunia ni. Bagaimana silsilah lahirnya agama mereka. Dia kadang-kadang dengan sebab agama ni manusia jadi bodoh, luar biasa bodohnya. Padahal cerdik tu. Hakikat di segi pengajian cerdik, tapi dia tak boleh. Agama ni dia gitu sifat dia. Sebab tu kita agama Islam pun gitu juga. Cuma kita ada nas. Kita tak ikut si kita ni kukuh kita, sebab tu jadi tidak bercanggah dengan fitrah, sebab kita ikut betul hak Tuhan buat. Mana dalil kita boleh ikut Tuhan tu? Kita ikut kehendak tu, apa dalil dia? Quran tu lah. Situ kemah umat Islam. Orang lain dia dakwa ikut Tuhan juga, tapi mana dalil dia? Wakil Tuhan. Paling tidak dia kata wakil Tuhan. Orang agama dia wakil Tuhan. Sebab kitab suci tak ada. Kalau ada kitab suci tak berani nak dedah pada masyarakat kitab suci dia. Takut orang tanya. Kita ada.
Kita hadiahnya Quran kepada tokoh-tokoh biar dia tengok. Kalau dia tak baca, tak apa. Nak ayatnya kita, orang Islam. Tapi ada ke orang tidak Islam buat begitu? Buka seluah-luahnya. Wacana terbuka untuk orang kritik kitab dia. Tak ada. Orang tak berani. Oh, kalau tak berani, kita tanya sepatah ya. Daerah asal tu pada Nabi Isa tu bahasa gapo? Tu ya. Kau Nabi Isa ni bahasa Inggeris guna dulu. Nah, kau bahasa Melayu Indonesia. Sebab ada belaka tu dalam bahasa mana-mana. Hasan saya nak tengok. Tak ada. Pengalaman padri-padri yang masuk Islam, mari dia berdakwah tempat kita daripada Sabah apa, itulah juga persoalan dia. Saya pernah tanya sendiri tu. Mari daripada Sabah. Dia kata dia setakat dia jadi padri ni, pergi ke Vatikan dapat pelantikan Watikah apa tak? Tak pernah tengok, tak pernah ditunjuk. Wah, asal seperti hak Nabi Isa dulu. Lepas tu kita baca lah. Apakah kitab dia ni sudah memang diyakini oleh padri-padri dia bahawa kitab Injil dalam pelbagai bahasa ni memang kitab asal pada Nabi Musa. Dia kata asal dari sudut makna, bukan lafaz. Ada maksud. Pak kita tidak asal dari sudut makna dan lafaz. Lafaz dia begini lah. Makna bila lafaz berjaya dikekal, makna memang berjaya dikekal. Ni lafaz pun tidak kekal, tiba-tiba kekal makna. Pelik tu. Dari sudut tu. Dia gini lah mudah kan. Kita ambil dua cawan misalnya. Ni saya nak sebutnya dari sudut terjemahan. Katalah dua cawan ni kosong. Dua cawan, kita kata dua cawan ni kosong. Atau kalau kosong. Bila kita letak air dalam satu gelas, salah satu gelas, dalam gelas yang kedua ni kosong, bila kita tuangkan air ni, habislah. Habis air. Siapa gitu tak? Ada. Habis katalah gitu. Maknanya kita yakin setitik pun air tidak tumpah keluar. Tapi kena ingat, dia air masih ada terlekat di dinding gelas, dinding cawan. Apa maksudnya? Ni ahli-ahli mutarjim sebut. Nak ayatnya terjemah ni bila sehebat mana terjemah pun dia boleh terjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu, mesti ada juga dia berlaku hakikat makna tu. Mesti. Sebab dia bahasa Arab ni ada banyak kalimah yang tidak ada makna tu dalam bahasa Melayu. Dan mesti kita tidak akan faham seperti mana kita faham sendiri bahasa Arab. Tu terjemah diperaku oleh tokoh-tokoh mutarjim. Cuma ni sebab tu dia ibarat seperti kita cuba kita tak titik dah tu. Tapi ada lagi lekat di dinding ni. Di dinding cawan ni. Maknanya ada juga berlaku hakikat makna. Itu maksud dia. Sebab tu Quran haram. Kita buat Arab dia. Tak boleh. Kalau kita terjemah tu tak apa. Terjemah tak apa. Cuma nak baca tu tak boleh. Mesti kena baca Arab. Sebab dia makhraj lain. Tu cara Allah nak jaga kemurnian, keaslian Al-Quran. Sebab itulah kita kalau orang ngaji Quran duduk di benua mana di Uzbek pun baca serupa yang bunyi. Cuma pelik tu lain lah. Tapi mana kalau dia ngaji lagi memang dia jadi tak jauh kita boleh faham. Tu ya. Baik. Yang kelima, orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah, akan tetapi mereka tetap syirik. Orang tak panggil ahli tauhid dia tu, walaupun dia terima sudut tu saja. Kerana apa? Kerana mereka tidak betul-betul beribadat seperti yang Allah nak. Tu maksud ikhlas tu. Saya terjemah lalu. Ikhlas dalam ibadat mana ibadat betul-betul seperti yang Tuhan nak. Tu makna ikhlas. Dia panggil ihsan fil ibadat. Tu makna ikhlas. Baik, seterusnya. Kesimpulan lah. Pada bab ini tercakup pemahaman tentang pengetahuan hukum sebab-sebab. Ingat, hukum sebab musabab. Hak kata syirik ni dia tidak ikut hukum sebab musabab tu. Misalnya kita kata letak azimat gegah pun dia sebab dia. Tak ada. Muka benar. Tak benar tu. Kadang-kadang tak jumpa benar tu dah. Tak ada benar. Marilah benar mana-mana pun tu orang kata. Tapi obat tak boleh gitu. Pergi di farmasi tak ada obat. Marilah obat mana-mana pun doktor. Asalkan obat doktor tu budak ni. No. Dia ingat obat ni lagu mana. Tak ada obat dia nak tu. Marilah obat mana-mana pun. Boleh buat gitu. Kalau doktor Wiyogo mana doktor tu parut pada orang sakit tu. Tu orang panggil doktor sakit dia panggil. Dia tak boleh nak buat obat tu tekan. Sebab apa? Obat tu memang dari segi hukum sebab musabab sudah buat gitu dah. Dia mana orang buat obat tu lah.
Dia ambil kira penyakit ni gini. Di segi hukum sains, hukum kehidupan manusia ni, tak berkait dengan makhluk halus tu. Dia sudut sains. Sebab tu orang obat tu dia boleh hoyak. Apa obat ni sesuai tu? Sebab penyakit ni gini. Obat ni ada usul, dia boleh hoyak. Tapi kalau benar tadi ada ke? Benar ni boleh menyebabkan makhluk halus tak boleh masuk. Sebab benar ni ada unsur gini. Ada zat ni gini dia sebut. Tak ada. Cuma baca-baca gitu. Hak tu dia mudah mengganggu tauhid. Kita jadi bergantung. Sebab apa? Dia tak ada sebab musabab situ. Tak ada hukum sebab. Hak obat tadi ada sebab tu orang ulama tak bincang tetap jadi sesak gitu. Tak ada orang Islam kata memang obat ni menyembuhkan. Tak ada tu. Hak gila apa tidak gitu. Tak ada. Tu. Sebab tu kalau tu ngomong kan. Biasalah kita biasa ni no. Dia suruh cari 7 lagu. Lepas tu suruh cari 7. Katakanlah tak ada, misalnya bunga, ada satu kib laku. Tu saya nak suka kita nak betul lah kita mengajar kita. Dia tak ada bunga tu. Bunga ke dia ada bunga? Tak apa bunga ni, tak apa. Kalau doktor tak boleh buat gitu. Ambillah obat mana-mana, moga obat juga. Tak boleh nyetok itu. Lepas tu, makan tu kena makan sebutir. Tebal makan lebih. Diri rambut tu. Tali. Sebab apa tu dia sebab tu dia ada. Hak ni tak ada. Tu. Cuma duduk yakin kita tu bahaya tu dia boleh jadi menyebabkan jadi bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hukum sebab musabab. Sebab tu kita hidup di muka dunia ni Allah buat sebab musabab. Misalnya kita kata, kadang-kadang sebab tu Allah tak izinkan jadi, tak jadi. Sebab kita kata api ni tak ada lah sebab yang membakar, api lah sebab membakar. Tiba-tiba Allah boleh tarik sebab tu. Tengok Nabi Ibrahim tak hang. Tapi kita tak boleh harap tu. Lama kita kata takut jadi pulak kita pun Nabi Ibrahim. Terahlah buat nak tahu. Terah. Sebab Nabi Ibrahim boleh jadi. Takut sebab tu boleh pulak untuk kita. Ya tu. Kita tahu semua, tahu mana api ni sebab untuk membakar. Memang tu hawak gitu. Dia tidak menghiriskan, tapi dia membakar. Pisau saja tu memang Allah buat segi hukum sebab dunia menghiriskan. Jadi orang tak tukar tu bahaya. Tukar tu bahaya. Tetap sistem alam dia panggil. Sistem alam. Sistem alam. Misalnya kalau buah durian, dia akan keluar. Pokok dia akan keluar buah durian. Tu sistem alam yang Allah buat. Sebab tu orang tengok butir, dia tahu dah ni butir dia. Pakar dalam bidang tu lah. Kalau tidak buat dalam bentuk sistem lagu tu. Dia mau tanah ke dia? Tak tahu lagi tu. Tengok nanti tu buah lah. Cuba fikir jadi lagu mana hidup. Hak tu tak apa. Kita boleh hukum sebab musabab tu. Kita boleh ikut tu tak apa tu. Hak ni apa dia? Kok mana benar tu boleh jadi terhindar daripada penyakit demam? Cuba ya. Kalau semata-mata kerana mengharapkan sokongan daripada makhluk halus buat jadi tak demam, tak ada sebab. Tak ada sebab dia bentuk sistem, tak ada. Tu tak boleh. Jadi hak tu sebab dalam agama kita, dalam agama Islam kita diajar bahawa hukum sebab ni hak kehidupan dunia, tapi dia ada salah lagi hukum, dia panggil hukum Tuhan. Hak ni yang mengatasi sebab yang Tuhan buat. Sebab tu sebab tu faiza azamta fatawakkal. Kita buat sesuatu kita ikut dia sebab kena serah Tuhan pula. Tak boleh serah dengan sebab tu saja. Kita buat dah nak nego, orang hak bimbing kita pun peniaga yang paling berjaya di Malaysia. Dia ayat gini. Apakah mesti kita berjaya? Tidak. Padahal ikut dah sebab tu. Sebab dia ada satu lagi atas pada hukum sebab dia panggil kudrat Allah. Hak itulah fatawakkal ala Allah. Tapi azam tu kenapa? Azam ni usaha, ulama kata. Kena usaha dulu. Ni usaha dah. Lepas tu tawakal. Tak boleh pahala. Tu akidah kita. Jadi hak ni tak ada semua tu benda tu. Semua ni jadi bila tak ada hukum sebab musabab, dia jadi ke dia? Dia jadi as-samad. Jadi bergantung pula dengan kita ni tidak bergantung dengan sebab. Kita ikhtiar. Sebab berjaya. Sebab tu kita bila buat kena, insya-Allah lah. Mudah-mudahan berjaya. Kita letak situ apa? Tak semesti ikut sebab ni. Akidah tu, akidah. Tapi kalau orang jenis materialistik, orang falsafah, sebab itulah yang menjadikan natijah dia. Kita ni tidak. Tu kena faham. Sebab tu kita buat apa-apa pun, insya-Allah. Doa kepada ya Allah. Realisasikanlah apa yang saya nak biar tercapai maksud saya. Kita doa. Tu nak ayatnya orang Islam beza tu. Sebab tu kita kalau tak berjaya pun tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Setengah-setengah Nabi tak berjaya dengan maksud tak tercapai target dia pun, tapi dia usaha tu maksimal usaha dia. Tetap dianggap sebagai berjaya dia.
Kadang-kadang kejayaan itu dirasa oleh generasi selepas tu. Mana buat macam ni? Kita ni Allah sa'a, Allah tulis, Allah catat dalam amalan kita. Usaha kita. Kadang-kadang pencapaian itu tidak dicatat pun. Cuma kalau ada pencapaian itu berlaku selepas kita mati. Kalaulah kita usaha satu perkara, ini saya nak sebut dalam konteks agama, tiba-tiba kita tidak mencapai kejayaan sebab kita mati awal. Orang lain sama kerja kita, selepas tu berjaya bila dia ambil alih orang lain, kita akan dapat pahala juga. Selama mana perkara itu berjalan, orang dapat nikmati kerja baik kita tu, kita boleh pahala. Sebab apa? Kita terlibat dalam amalan. Walaupun derma RM50 sebulan, kita terlibat. Sebab tu hadirat, air paksi ni kita jadikan sebagai aset kita lah. Keluarlah sebahagian duit kita, RM10 sebulan ke paling tak ada. Biar tetap kita masuk dalam bajet kita. Kalau tak lebih banyak pun, RM10 pun tak apa. Tu gitulah. Supaya kita ni dicatat oleh Allah SWT sebagai orang baik. Bukan syirarun nas. Tidak. Gitulah. Baik. Pertama dia kata ni, bab ini tercakup tentang pengetahuan tentang hukum sebab lah, penjelasan konkretnya iaitu wajib bagi setiap hamba Allah untuk mengetahui 3 perkara. Jadi bila dalam bab kehidupan amal sehariah zahir ni, dia kena faham 3 perkara. Yang pertama tidak menjadikannya sebagai sebab kecuali yang telah tetap bahawa itu adalah sebagai syar'i atau takdir. Maknanya kita nak panggil sebab tu mesti tidak bercanggah syariah. Tu ya dia nak ayat 9. Betul lah kita kata sebab. Sebab tu orang lain ni kata, ustaz ikhtiar ni tak ramai tu kenali tu ikhtiar tu. Dah ikhtiar tu kena syar'i. Sebab tu tidak boleh bercanggah dengan syariat. Saya kata begitu tu sebab gini. Ada seorang ulama lah dia ni, kita pun tidak nak merendahkan dia. Dia ceramah. Ada dalam internet. Saya tu ikuti. Habis saya dengar. Sebab menarik. Menarik sebab pelik lah. Dia ada juga menarik sebab tu. Ni menarik sebab pelik. Dia kata mana? Dia ni pensyarah universiti ni. Sekatu kau sebut gila lagi, kenal pula. Nanti kau nampak dia jenis kerah-kerak tak dengar orang gini nasihat. Dah siapa dah dia maklumat tu. Kalau dia tak itu juga, kita kena sebut nama dia. Tengok dulu lagu mana. Dia kata begini. Dia kata sebenarnya orang yang hidup bertawassul, sebut nama Allah seolah ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat wali ni terimalah doa aku. Tu dia panggil sebab dah tu. Sebab dah tu. Mana sebab Tuhan nak terima? Sebab kita kaitkan dengan nama wali. Sebab wali ni orang yang dekat dengan Tuhan. Sebab tu syar'i ke tidak? Betul ke tidak? Tak betul. Sebab apa? Seolah-olah dia nak mempengaruhi Tuhan dengan sebut nama wali. Enggak Tuhan jenis terpengaruh sebab tu okeymu kau. Tu okey awak tak apalah. Jenis macam tu je kecil lagi. Malah sebut lah gitu ya, kat tu ya. Pada fikir diri dah. Apa kau Tuhan terpengaruh? Baik, kita tanya tu. Mana lebih hebat doa bertawassul dengan doa Nabi hak direct dengan Allah? Nabi doa tu tak habis ring, Nabi doa supaya Allah beri hidayah kepada pak saudara dia Abu Talib. Tuhan tak terima. Mana lebih hebat bertawassul dengan nama wali? Mana lebih hebat? Tapi Tuhan tak terima. Itu isyarat jelas Tuhan dia tidak terpengaruh. Walaupun Nabi doa pun dia tak beri. Tidak nak kata kalau Nabi tak boleh setiap minta kena wilah. Mungkin dia Nabi kan malu kat orang kan tak terima. Tak ada buah tu Tuhan. Sebab apa? Dia qiyamuhu binafsih. Dia tak gantung orang. Tak gantung orang. Sebab dia sebut dah lah hadis. Kalau semua manusia engkar jadi syirik pun, tak jejah pun kajian dia. Kalau semua orang ni semua tauhid belakang, tak ada seorang pun orang yang jenis kafir, tidak kata menambah ke kekuatan kajian. Apa maksud? Maknanya kekuatan Allah ni dia bukan berkait dengan sokongnya. Tiba-tiba kita nak suruh Tuhan terima sebut nama Tok Guru kita. Itu seolah-olah ada penyamaan Tuhan dengan makhluk lah tu. Gitu. Cuba fikirlah. Syah Ismail Syahid, seorang yang sangat hebat, cucu Syah Walillah pun, dia kata gitu juga dalam kitab Risalah Tauhid dia tu. Kena faham malik tu syirik tu gitu. Jadi kalau kita faham kaedah tu, maka kita boleh qiyah dalam banyak perkara. Masalah yang sibuk apa? Gapo tu, gapo tu. Duk main dengan nombor, dengan gapo ni. Lepas tu duk buat andaya gini. Dia pun kalau tak ingat dia istilah dia tu. Gapo dia tu? Omong lah. Gapo dia? Saya pun tak ikuti malik. Ada yang tanya tu. Syirik ke tak ni ustaz ni? Nak kata mana? Kita tak tahu palai kau. Gapo dia tu amalan. Kau benda baru. Kena study dulu lah. Tapi konsep tadi lah kena faham lah. Mana kalau faham tu tak payah tanya saya tu.
Ada unsur tu ke tidak? Sebab tu bagi saya kalau jenis benda-benda baru gini, baik-baik tak usah selamat kita. Pertama-tama kalau menyentuh berkenaan dengan masa hadapan. Nasib kita, waktu Tuhan saja boleh tentukan. Itu yang pertama. Mana kaifiat mesti menepati syariat. Yang kedua, tidak bersandar kepada sebab tertentu, tetapi ia harus bersandar pada Allah. Kita tidak boleh beriman dengan sebab, tapi kena beriman dengan Allah. Memanglah sebab nak berjaya, orang berjaya kalau kita pergi dengar dia punya ceramah perniagaan pun, kadang-kadang ceramah tu nampak ketung-ketung atas dewa tu. Kita kelih, lagu ni nak berjaya kena nampak gini ni. Malu kok kejap lagu tu. Biarlah kita kata biarlah. Ada maksud dia tu. Dia ada falsafah dia sendiri tu. Nak hilang perasaan malu. Tak boleh hilang, jangan hilang perasaan bahaya hilang perasaan malu ni. Nabi kata iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila tak ada malu dia akan buat apa saja. Kita baca sakit kepala dia. Dia kata hana maksudlah ustaz bukan maksud malu waktu. Mana aku tahu juga hadis tu. Dia nak biarlah dia nampak tu sekira nyanyi, joget macam-macam dia buat atas petang. Apa nak nego kena gitu dulu. Dia nak hilang perasaan sebuah salah. Kadang orang ni jual buat barang nak tahu malu nego apa gitu. Takut orang kata kuat nego tu. Takut kata tak usah nego lah demo kalau gitu. Nak tahu apa malu. So kena buat signboard. Lepas tu nak jual, nak masuk dalam grup WhatsApp pun malu. Takut orang kata nego. Tidak mau nego kan. Dia nak buat hatu lah, nak buat tu stigma tu. Nak buat hatu lah. Tak apalah, baik. Katakanlah kita ikut betul ni hak yang kedua ni kita betul. Ingat ada saya sebut sini tokoh perniagaan, bukan tokoh perniagaan, tokoh penceramah perniagaan. Sebab dia nego 3 kali mampu gerah. Orang Kelantan kita, sebahaya saya pergi dalam saya sebut sebelum ni kan. Dia kacau Allah kalau kita dengar kata kita bahasa kaya dah laku trik ni. Dengar dia sebut, dia royak tu. Gini jalan tu bik dewa tu. Gi tempat makan, kebetulan makan semeja dengan dia. Dia pun sebahaya dengan saya. Dia kata, demon nego dia. Dia pun senyap dia. Pun dia buat gitu. Dah nego dia. Kalau nego kita nak pergi beli lah. Dia kata saya nego buka restoran habis ratus-ratus ribu. Mampu kerah dia kata. Kita yang makan, orang lain tak mahu. Tak cakap buat. Tak cakap campaign. Masuk dalam WhatsApp. Habis guna ilmu nego tu. Tak jadi apa. Tutup dah. Duk lama, dia pun buka. Buat apa ni, jadi counselling bahagian peniaga. Dia panggil apa? Consultant. Boleh duit, nego pula. Ada modal. Tak jadi. Sampai 3 kali. Akhir sekali buka. Syarikat. Kita kata konsultan bahagian penceramah untuk tip-tip perniagaan yang berjaya ni lah. Boleh duit kot. Ramai orang gitu. Kaya-kaya. Saya tengok dalam internet pun dah nampak ketul-ketul ni atas daerah ni. Kata lagu ni kursus niaga aku tak je masuk je ni nampak gini ni. Tak apalah biar tu hari lah. Kita nak kata apa walaupun orang macam-macam orang kata ke dia lah. Biarlah. Kita tak saya kata. Sebab kita tidak tahu sebenarnya lagu mana. Biarlah. Tapi nak ayatnya gapo dia ni hak nombor 2 ni. Kita tak boleh beriman. Hak tu sekadar mencari sebab musabab. Sebab itulah tu orang panggil azam dalam istilah. Lepas tu lepas susah berlaku buat belaka dah. Fatawakkal al surah Tuhan lah pula. Hak tu hak akidah sebenarnya. Jangan kita beriman dengan sebab. Kalau orang beriman dengan sebab, kalau dia tak berjaya dia boleh bunuh diri. Dia boleh jadi gila, boleh jadi macam-macam, rosak dia punya akhir sekali dia jadi orang yang tidak mahu berusaha lepas itu. Sebab dia buat habis, nak buat dia lagi. Sebabnya kalau dia ditanya penceramah tu, penceramah kata, tak ada sekatu ya aku reti pun. Tiba-tiba tak berjaya juga. Kita nak buat lagu mana? Kita buka kedai tak mari nak buat lagu mana? Habis hari laba tak ada. Dia buat bersih. Cuci lek kedai dia. Comel dengan bawa penceramah kata letak bunga sini. Lepas tu kau ni buat lagu. Tak mari juga. Nak buat lagu mana? Di situlah dia ada kuasa lain yang kita panggil kuasa Tuhan tu. Sebab tu kita kena suruh Tuhan. Tu orang Islam. Sebab tu orang Islam walaupun nampak sungguh nega pun dia tak akan lari waktu tu. Sebab tu nak buat apa-apa bismillah, lepas tu alhamdulillah, insya-Allah, ada sama waktu tu. Tu orang Islam ngerti. Sebab tu kalau dia bankrupt nega pun nega saja bankrupt, jiwa tidak bankrupt. Tu orang Islam. Kalau ngaji tauhid semua gitu sebab tu perintah pelik dia. Ada seorang jutawan Kelantan juga dia sayang habis saya lah. Dia memang dia nega juta-juta lah. Lepas tu dia bankrupt nega, tapi dia bagus, dia ahli masjid. Bila jumpa dia datuk dia ni, orang datuk. Allah, tu hai uji juga tu. Lepas tu dia buat nego nasi lemak tu, garu ayah buku.
Tapi orang lagu ni dia jual nasi lemak pun kaya pula nasi lemak. Dia pandai je jenis otak nego. Kita ni otak nego tapi hak nego tinggal 3. No. Budak-budak kata lah. Nah, dia ni tak. Jual nasi lemak tapi dia suka. Siapa dia kata? Allah dia kata tak erti nak kira duit sikit. Enggak biasa nak kira duit banyak. Tapi juga lah kawan. Tuhan uji saya gitu. Bagus dia. Dia ahli masjid. Dia kata pitih dia jadi bila boleh duit sekali kan. Bukan sekali duk main sign check. Boleh duit sekali neng dia. Sahabuk lah nak kira duit sekali. Mungkin orang jenis orang perak. Nak kawan. Tapi sabar nak kawan. Tuhan nak uji dia. Saya kata bagus. Datuk kita bagus. Tapi habis saya kata lepas tu dia naik balik lah. Walaupun dia nego nasi lemak bukan main je. Dia ada cara dia. Dia buka burger tu. Sekali dia buka bila berjaya. Dia buka 10 tempat pula burger tu. Dia mana dia buat macam. Dia tu. Burger mula-mula tu. Dia buat sebagai pusat latihan. Untuk dia melahirkan penjual-penjual burger lain. Mungkin jenis nego. Otak tu. Otak mengurus tu. Bukan otak jual. Kalau otak jual lain. Jenis gitu. No, macam mana? Kaya dia. Tapi gak dia kata jatuh tu mula-mula neng. Siapa bini dia kata dia tidur di kursi malah tu dak. Senyap tak gerak. Dia jam jadi otak dia. Tapi muncullah dia ni orang jenis itu. Dia kecewa sebentar lah. Lepas tu dia pun mari mikir, dia sebutlah pengalaman dia. Ni orang-orang gini. Orang-orang agama dia gitu lah. Bacalah cerita Abdurrahman bin Auf bila dia hijrah tu tak ada apa satu pakaian di tubuh. Lagman dia memulakan perniagaan semula. 9 bulan boleh nikah lepas tu kan. Nabi tahu nikah dah tak payah aku. Sebab Nabi tengok ada macam ina sikit di kuku dia ni. Waktu dia ni. Lepas tu duit orang bui, masyarakat orang Madinah bui dia buat nego. Dia beli utang, dia jual ambil utang sikit-sikit je. Tapi dia bila berlaku proses jual beli tu walaupun sikit tak apa berlaku sama. Orang kita dak nak sekali jual kaya lalu. Orang kita gitu, mungkin tidak otak nego kan. Orang otak nego dia kira masa panjang biar jalan sama produk tu. Sikit pun tak apa. Lain orang nego otak nego ni lain. Baik, tak apalah. Tu. Jadi nombor 2 ni kena tulis itu. Kita tidak boleh beriman dengan sebab. Tapi kita beriman kepada Allah. Sebab ni proses untuk kita merealisasikan berjaya. Berjaya tu fatawakkal ala Allah. Itu sebenar. Yang ketiga, mengetahui bahawasanya sebab-sebab tersebut walaupun besar dan kuat tetapi dia berkait pula dengan ketentuan Allah. Tu saya timah ketentuan. Qada dan takdir mana ketentuan? Dia tak boleh, dia tidak boleh. Jangan kita ingat hukum sebab ni dia boleh mengatasi takdir tu. Tak boleh. Ni kalau bahasa Hamka sangat cantik. Dia kata umat Islam kena tahu bahawa tadbir manusia tidak boleh mengatasi takdir Allah. Tu bahasa Hamka. Kemah bahasa dia. Sikit ya, 4 patah kita faham lagi. Kalau tak faham bahasa ni segun ni ya. Baru orang faham. Hamka mudah. Tadbir manusia tidak dapat mengatasi takdir Tuhan. Sebab tu kita tadbir setara mana pun kena kata insya-Allah. Doa kepada Allah. Berjaya-berjaya dak kita terima lah. Tu orang panggil orang Islam. Beriman jenis gitu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bertindak mengikut kehendak dia. Dia tidak mengikut kehendak orang. Jika Allah berkehendak, dia akan membiarkan sebab tersebut berjalan sesuai dengan hikmah itu. Kalau Allah nak orang ini berjaya, maka Allah buat jadi sebab dia waktu jadi sebab jaya. Tapi sebab tu juga kalau Allah tidak nak orang itu berjaya, Allah buat sebab tu bagi orang lain jaya sebab tu. Tapi untuk dia tidak. Gapo dia situ maksudnya? Maksudnya hakikatnya ketentuan tu. Ketentuan Tuhan. Baik. Cuba kita tengok orang berniaga. Ni pengalaman saya tengok lah. Dia berniaga daripada lepas pada masuk keluar universiti. Sampai sekarang pun masih duduk rumah sewa lagi. Padahal dia ni kalau kita kecek tentang niaga ke tak? Dia kalau dia bercakap ke orang berjaya tak dia nak kecek setahun tu. Tapi dia tak berjaya dia. Ingat saya sebut di Tuala Salak tu. Biarlah sebut kapal nak kenal dia. Ngaji setakat jas 3 saya sebut. Ingat tak? Kaya raya kedamah 2-3 butir. Saya sebut ke bini dia 3 orang dalam. Tak apalah tu. Tapi dia ni kaya. Baca tak boleh. Dia boleh bil dekat 100 je. Atas pada tu terganggu lah. Dia PC lama. Jadi bagusnya dia ni isteri tua dia, isteri pertama dia tu lah. Dia isteri pertama dia tu saimok saya waktu yang kita tahu tu. Saimok kita. Jadi bini tua dia kata kalau aku jahat kaya aku dulu dengan dia. Kemudian tak kerti bil lah.
Tapi bini dia tu tahu baik. Sebab apa? Sebab dia orang baik. Orang panggil bank Islam di kampung dia. Tempat orang miskin pinjam pitih bulan 12 pakat ambil pitih dia untuk anak sekolah. Dia bui. Tapi dia katalah, aku tak minta mu kena mari bayar. Aku tak ada masa. Tapi aku ingat kalau mu tak bayar, aku tak bui dah lepas ni. Dia sebut gitu, tapi dia tak minta. Jadi mana tak ada tekanan masyarakat. Tapi masyarakat kena bayar. Aku tidak boleh dah, dia tak bui dah. Dia tak ingat nombor, tapi dia ingat muka dia ingat. Tehawi dia ingat tu. Anak dia kembar, saya kenal kapur kita juga. Berarti dia sayang mak saya. Dia ni, kalau nak kira sebab nego tak berjaya lah. Mereka tak pandai, perut bucik. Tak apa, perut bucik boleh jadi kaya juga. Tak sabit tu. Cuma nak ayat cara orang kapung. Dia, dia tahu dah. Pakai kain lah rusuk lagi. Daftar nego pun tak ada. Mereka dia orang kapung. Jadi pok LSDM mari. Dia tengok banyak duit lepas ni. Nego dia. Mari tanya dia macam-macam, dia hambak guna golok ni. Ada duk mari tanya aku baju go berapa aku pakai. Ikut aku, pilih aku. Dia tak faham bab hukum LSDN ni. Kita terikat dengan hukum tu, nak nego tak boleh. Lari bergawa tu. Atau lain pula mari nasihat pocik tak boleh. Pocik buat gini guna hukum baru dia tahu. Lepas tu ada orang kapun nasihat tak boleh. Mu kena pergi daftar nego ni, dia pun tak faham. Kena daftar. Orang kapun. Dia masa tu dia kaya sebab apa cincin yang dia buat tu orang-orang pergi Mekah pergi jual Mekah. Popok mutawih orang kapung pergi ambil dah 10 bentuk pergi jual tak boleh untung dia wigo murah. Jadi pasar dia gitu je. Allah buka tu mana Allah buka rezeki untuk dia. Masa sebelum dia buka kedai saya tengok saya duk berhati kata lagu ni. Hak saya sebut tadi hak bisa siapa peringkat IA mengaji bahagian bisnes dah. Mampu kerahnya tu. Akhir sekali duk buah boleh berwiri-witi. Duk kacak gini-gini. Sebab tu dia kata kalau orang tanya dia negara apa dia peluh lalu. Sebab tu dia cuba elok lah orang tanya dia. Gak kita ni kita tanya gitu. Gak masa duk makan pula susah nak dia jawab. Tapi dia tak jawab tak boleh. Sebab dia kata ada orang tanya nak tanya. Dia suruh kita tanya. Gak kita tanya. Mujur untuk tanya dia apa tidak. Berat juga. Tu mudah kecil tu dia. Memang dia orang baik. Tidak sombong, mudah mesra dengan orang. Tapi nak ayatnya ni. Sebab tu bukan menjadi sebab hakiki kita berjaya. Tu sebenarnya sebab hakiki Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beriman dengan sebab. Tu. Sebab apa? Ada kadang-kadang kita kena bahagi kaedah ni kepada orang. Ingat saya sebut saya guna tu. Seorang perempuan ni kena penyakit berat juga lah. Penyakit macam kena buat teori lah. Habis 100. So, siapa jual tanah, jual kereta. Siapa suami dia kata saya tak serius tak pergi jumpa Tok Bomo. Kalau ingat Tok Bomo kan dia jadi semoga dia orang ikut sunnah juga. Macam-macam Bomo dia jumpa ni hak sesak tak sesak. Siapa hak terakhir dia jumpa saya ni Tok Bomo suruh makan hati kera. Ente ingat mudah kena ambil hati kera. Mampu kerahlah kera tu ambil tu. Mana kena bunuh kera tu. Tak ada cara lain. Tak sah. Lepas tu dia kata memang dia tak sih. Cuma dia kata dia jadi serabut. Mungkin dia ni duduk ngaji hadis juga. Tapi kalau tidak buat gitu nak jaga hati isteri ni pula. Takut kata tok lelaki tak cara pula. Gilah. Akhir sekali lepas tu dia mari jumpa saya bawa isteri dia. Saya royak lah. Bila dia cerita. Kita sudah cerita. Dia cerita saya kata gini lah. Ana rasa entah ni kena pakai kaedah ni dah. Kaedah kita terus kepada Tuhan punya sebab itu. Bawa lagi jumpa tok Bomo. Habis hadis lagi dengan tok cagi semua dah. Hak je buitnya abang dia, kakak dia, kalau dia nak bom orang, dia habis pitih tu dia. Jual tanah. Saya kata beginilah sebab zaman Nabi pun ada sahabat dia sakit, tapi bila Nabi counselling dengan kaedah ni, sakit tu ada, tapi hati tidak sakit. Hati jadi tenang. Lagu mana? Bergantung pada Tuhan, baca Quran minta. Jangan terlibat dengan benda-benda syirik. Hak tu bom saya tahulah banyak. Dia pun buat gitu, minggu depan dia mari. Ni cerita ni berlaku di Kelantan kita lah. Dia kata rasa tenang. Rasa tenang. Sakit tu ada lagi, tapi tenang hati. Tu Tuhan uji. Boleh pahala. Kalau sabar, boleh pahala besar. Siapa dalam kitab Riyadhus Shalihin tu, bab sabar tu dia bincang, ada hadis tu. Mana siapa Allah tawar ke syurga pada orang sabar kita. Enggak dia tu kira-kira dia sebut saya, dia kata isteri dia boleh jadi kekal sampai mati dah penyakit tu. Sebab habis ikhtiar. Umur 16 tahun lagi buat rawatan. Bahaya kan lah. Dia kena umur 16 lagi. Kena di sekolah. Nak macam mana? Mungkin kalau doktor pakar suruh cari Tok Bomo. Pak jaga doktor suruh cari Tok Bomo ni. Mana doktor pun pening. Tak apalah. 3 perkara kena ingat tu. Pertama sekali, orang panggil kaifiyat tu mesti menepati syariat. Tidak boleh beriman kepada sebab kena apa ni?
Sebab itu sendiri dia tidak boleh mengatasi takdir. Tiga perkara. Fahamkah kata tadbir? Manusia tidak boleh mengatasi takdir ilahi. Allah Subhanahu Wa Taala tadi Allah ni dia bertindak, dia nak, dia ikut kehendak dia. Dia tak ikut kehendak orang. Cuma apa suruh kita berdoa tu? Sebab doa tu ibadat. Makna bila Allah suruh kita berdoa, maknanya Allah suruh kita beribadat. Doa tu adalah ibadat. Ad-doa mukhul ibadah. Doa tu otot ibadat. Baik. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, maka dia akan mengubahnya sebagai kehendak dia. Agar manusia tidak bersandar kepada sebabnya, kepada sebab-sebab tersebut, serta mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah dan bahawa tindakan dan keinginan yang mutlak hanya bagi Allah. Kadang-kadang sebab tidak pernah sabar pun. Bayangkan orang penyakit kecil manis hak perkat teruk nak beli obat kaki lima pun boleh sial. Dia cerita saya tu, dia beli obat Cina cambai. Cambai mana Cina cambai? Dia kata Alik, mana tahu. Saya rasa pernah juga rugi dulu. Masa kecil-kecil dulu. Penyakit gatal. Cina cambai. Sial. Pakai ini. Nampak kan? Lepas tu kita kata obat food supplement kena makan kesihatan, ramai mana orang sembuh. Ada sembuh pun. Tapi orang lain tak boleh apa-apa gitu. Kalau cuba baik kita boleh fikir lagu mana jadi hidup kita kalau makan obat ni semua sia, tak ada yang tidak sia, melainkan sia semuanya. Agak-agak jadi lagu mana obat tu. Tak berkembang ilmu perubatan. Tentu tak akan berkembang ilmu perubatan. Dah sia. Berarti setakat tu ya bakci manis setakat tu tutup buku dah. Muka obat ni sia dah dia. Orang tak kena buat kajian lebih pada tu. Tapi ilmu ni berkembang sebab apa? Sebab ni hukum sebab dia tidak mutlak. Kerana itulah berkembangnya ilmu manusia. Banyak kalau penyakit jatuh memang obat ni memang sembuh. Jak daripada Malaysia siapa tu? Kau Ethiopia tu. Semua kena penyakit jatuh obat ni sia. Tak berkembang dah ilmu perubatan. Siapa satu ketika statik dah dia punya kajian tu. Tuhan tak buat gitu. Sebab penyakit lain apa COVID tak ada sehari, tak jumpa cara punya khabar, tak tidur bahagia duk kajian tu. Tak jumpa lagi. Jumpa kaya kau tu. Berapa orang bayar ke dia tu? Tu ujian Tuhan. Sebab kecil mani. Masih kajian tu tak berjalan. Apa jadi tak sia guna obat ni? Lepas tu dia berapa kategori penyakit kecil mani pula. Kau ulu orang sahaja berapa jenis. Ulu orang bahan obat di lorong minyak gas tu ramai mana segar. Lorong minyak gas ke apa ni? Betul saya pernah pergi. Memang ada pun sia. Pekat berat. Nak macam mana? Nak ayatnya situ dia ada kuasa lain. Sebenarnya Tuhan suruh kita ikhtiar nak uji pahala kita yang usaha tu. Gitu. Kena ingat Mana kalau Allah SWT jadikan sebab itu berjaya sepenuhnya, tidak akan berkembang ilmu manusia ni. Tak ada, tak perlu dalam kajian lagi. Bukan nyakit tak banyak mana nyakit ni. Nyakit jantung, nyakit ke dia? Cimani. Pak Cimasa tak ada lagi ni. Ada cerita Cimasa, cerita mula. Tolu semua Kau apa orang 10 pas. Biarlah nak cerita juga dah. Cerita ni sebenarnya berlaku pada keluarga saya ni. Dia nyakit cimani. Dia pergi tempat kecemasan. Doktor kata duduk dulu sebab ada lagi kes lain yang berat ni. Tiba-tiba mari tolak orang kata derah lah. Dia kata ni nyakit ke dia? Dia kata ni kecemasan ni. Dia penuh telinga tak apa dengar tu. Dia kata kita ni sekat cimani dah tu. Dia siapa kecemasan dia tu. Mana bagi dia kecemasan ni berat lagi lah. Lepas tu dia bawa kapung tu. Dia kata mujur lah kapung kita tak ada kena nyakit kecemasan ni. Kecil mani hama lah. Kakak saya kata, kakak saya tak faham mula-mula. Kakak saya tanya dia, doktor yang mana nyakit kecil masa ni? Dia kata, bawa dalam kereta, tolak, murah tolak masuk. Rupanya kau tu aksiden. Dia kata, tu kata tu ni bukan hadis ni. Tapi perawi tu sana ahli tu. Dekat mana hak cerita tu. Tak percaya tak apa ni. Tapi nak yang nyawa kita ni silap faham ni orang kalau bahasa hadis dia panggil waham, waham perawi. Dia silap faham. Bahaya tu memang. Poh kita bicara di pengajian di itu Bukhari, wa idzal khairu wa idzal khubzu. Khairu makna kebaikan, khubzu makna roti. Beza pada titik. Boleh salah tu. Boleh salah tu. Wa idzal khairu
ma jaa bihillahu bihi. Tu. Kemudian wasidqus sawabi, seperti. Jadi makna ni kata dak wa idzal khubzu, bukan wa idzal khairu. Supo dia rumah dia titik beza. Jadi berubah makna, pemahaman pun jadi berlainan. Gitulah kan. Jadi inilah yang wajib diketahui dan dilakukan oleh seorang. Jadi kesimpulan kita apa? Kita hidup ni, kita mesti menggunakan kaedah sebab musabab. Dan di situlah terletak ikhtiar manusia. Selepas daripada ikhtiar, selepas daripada kita menggunakan semua tip-tip untuk berjaya dalam apa saja dia, kita kena fatawakkal ala Allah. Sebab itulah ayat tadi, fa'iza azamka, kita boleh terjemah mafhumnya begini. Bila kamu berusaha untuk melakukan sesuatu, maka serahlah pada Allah untuk kejayaan dia tu. Serah pada Allah, bergantunglah pada Allah tu. Tapi usaha kena buat dulu. Gitulah. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan bincang pula kandungnya bab ini. Dia bincang poin-poin hak kita sebelum ni, bagus kita ni. Ni hak 10-11 perkara ni dia ambil poin-poin hak kita bincang daripada awal dalam bab ni. Dia buat pula. Makna boleh buat soalan puasa ni. Molek yoga itu kalau puasa dah. Tapi jangan dia ayatlah puasa bila tak mari. Atau ada. Tak usah buat. Masalah nak raik tu pula. Dia cikgu ni sama masalah raik sakit kepala ni. Ada cikgu tu di sekolah hawa nak raik ketah. Duduk atas kereta pasal akun raik. Dia tak ada rumah sibuk dengan anak kecil-kecil. Setahun seorang anak. Berat juga tak salah pakai begini lah. Pakai baca sini. Ni poin-poin dia ni. Kandungan bab ni daripada awal. Kalau kita ada bincang ni dia ambil poin dia letak sini. Maknanya kita boleh hitung balik. Karah balik. Kalau kata karah balik tu. Kita boleh reverse balik dia punya maklumat-maklumat tu dalam bentuk poin duduk sini. Sebelum dia masuk bab yang ke-8. Ni bicara khusus tentang ruqyah dan tamimah tadi. Bicara khusus dulu. InsyaAllah hari ni saya akan cuba bawa buku yang berkaitan yang ditulis oleh profesor tempat kita ni lah. Dia bicara khusus tentang benda ni ada tentang amalan-amalan yang bersifat khurafat dan syirik di alam Melayu ni. Okey, saya setakat tu dulu. Okey, ada apa-apa persoalan ke? Kalau nak tanya boleh. Okey, kalau tidak ada apa-apa, ada okey boleh sila. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Iyalah. Iyalah. Okey, dia berkenaan dengan sambut hari jadi ni. Dia tidak kait, dia tidak isu dia bukan pada makannya tu. Kita kena faham tu. Sambut hari jadi ni sambut sebagai satu haflah. Sambut tak. Sebab tu dia setiap tahun tu. Jadi sekarang ni kita nak anggap sebagai apa? Adat lah. Bukan agama tu, budaya. Masalah adatnya, adat kita asal dia mari daripada luar. Bila dibuat kajian sebab asal dia mari dia bentuk lilin. Dan lilin tu dia mewakili umur manusia tu. Sebab tu kalau 80 dia tak 8, 10 tu kira 10. Sebab kalau dia tak 8 mati orang tua tu nasib tu. Kalau dia tak 80, sebab dia tu dia kira setahun. Tapi bila umur tua tu dia boleh tipu ni tak apa. Jadi dia tak 8 potong. Maknanya 80 tahun ataupun lebih sikit tak apa dia siap lah. Hak tu budaya siapa? Bapa api tu. Bapa api. Dia berkait dengan mana pula? Hak kek, kau pizza, kau gapo belanja makan itu dia tidak itibah tu tak kira tu. Bukan hak tu yang jadi ulama kritik. Bukan hak tu, bukan makan ni. Tukarlah pizza, kau gapo wak suara kau, letak lilin atas kawah lalu kau. Lepas tu tak boleh siap bahan dengan kipas kau. Dia tak kira tu. Dia kira amalan ni. Perbuatan tu daripada mana? Nabi tak ada, sahabat tak ada, Islam ulama tak buat. Ali bin dalam agama tak buat tu. Tapi hak ni biasanya pokok orang-orang biasa buat. Hak tu ustaz tak buat lah kau tu.
Memang mana-mana, bukan sekolah cikgu sajalah, mana-mana tempat saya. Anak saya dia klik, tiba-tiba klik sekali tak tanya. Dia hari jadi habis bila? Kita pun tak ada apa. Kita pun mikir kita tahu dah ni. Sebab kemarin sambut hari jadi kawan dia di sekolah, mak dia wagi jamu sekelah jamu. Dia nak juga budak dia suka lah kita. Kata tak ada apalah aku cerit ni kata. Kena 3-4 hari lepas ni. Nah, tak apalah, kita nak rayak lagu mana ke budak. Sebab ni ustaz dia apa buat? Patu hak buat rumah kena pergi dia panggil jemput pergi dekat ngaliling kau patu nyanyi pula. Nyanyi cara dia tu. Apa dalam TV tu noh. Cuba tengok Yusuf Qaradawi kata mana. Yusuf Qaradawi kata ni amalan yang tidak sepatut dilakukan. Dia tak kata haram, tak kata dosa dak, tak kata syirik, tetapi kalau kita ambil kira hak asal, dia sebenarnya hak ni amalan pokok noh agama lain. Hak orang panggil majusi tu. Apa dia letak lilin tu? Ada api. Apa kaitan agama dia dengan api tu? Dia ada kaitan. Sebab dia ni sembah api. Api tu dia anggap sebagai dewa lah. Tuhan dia. Jadi dia nak cuba menggambarkan betapa tauhidnya cara dia tu. Dalam kehidupan dia pun dia mesti ada api. Sambut hari jadi, kejadian kita. Seolah-olah nak kata api tu kau menciptakan dianya. Tak tahulah konsep lagu tapi kau ke mana tu? Makna betul-betul dia mari daripada ajaran agama lain. Masuk dalam masyarakat kita diamalkan lama-kelamaan. Jadi dia rasa macam hak dia dah amal tu. Bila nak buat payahlah bila sudah berakar umbi dengan begitu lama. Yusuf Qaradawi kata tak perlu. Kalau ada Nabi buat dah. Kalau benda tak ada la sabaquna ni. Wa inna fihi khairan wa inna fihi khairan la sabaquna. Kalau ada kebaikan lah dalam sesuatu, dah ke pokok Nabi dulu, sahabat dulu buat. Tak perlu buat. Patut nak buat masalah sekali kita tahu dah nak ayat lagu mana ustaz. Nak ayat lagu mana kau anak tu? Anak boleh faham kau. Kena ayat Malik kata tak sah lah. Sebab saya kena dah. Bila saya sebut kata tak sah buat sebab hani moga kita nak ikut Nabi kita. Kalau nak makan pizza kan tak mesti hari jadi ayat abah beli lalu no kita pergi gitu no ayat kita buka sebab gini jiran saya tu anak dia kata nak makan kek pun nanti nak tunggu hari jadi nak makan kek kita kayak kan nak bila makan nak bila kita pergi beli lalu ayat mana kita nak buat tu nak kaitan sebab kalau kaitan agama Majusi dia tak boleh faham budak tu dia kesukaan dia kenapa kerana sambutan. Kita buat, kita pergi makan. Sekali-sekala lah kita buat tu. Mana kita tak pernah. Sebab tu saya, minta maaf lah. Mulai setengah orang tak setuju. Saya kalau dia kecek tertarik lahir, saya awak senyap, saya awak tak uti. Kita malah sebut dia lahir bila. Tentunya mu ada lah ni. Takut jadi sani lah. Patu bui hadiah pada cikgu ni pula suruh itu sebab bui hadiah cikgu lah. Tak apa, kita minta maaf. Saya bukan maksud anak bui hadiah cikgu tu perkara normal, tak ada masalah. Tapi kait dengan hari jadi, nak ayat payah juga tu. Sebab tu dia ni masalah ustaz sebenarnya. Ustaz tu tak payah budaya siapa. Supaya juga gambar ke semua tu mari daripada orang tidak Islam lah. Daripada Kristian, daripada Majusi, semua ada unsur tu. Jadi tiba-tiba kita buat gitu. Dah ni kalau orang lari hak ni dianggap kono lah gitu. Mana kalau kita kata tak boleh ni orang anggap ketinggalan zaman dia kata. Dia akan kata begitu. Sebab apa? Sebab dia ambil orang lain lama-lama dia rasa sebab dia dah tu. Padahal tetap hari jadi maulid dah kita panggil maulid ni. Dia tak ada langsung iktibar dalam agama. Tak ada sedikit pun kelebihan tu. Tak ada gapo. Nabi kata kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Mana setiap anak dilahirkan dia bersih berdosa. Sekadar tu Nabi sebut. Jadi Nabi nak tekannya bukan tarikh lahir. Bagaimana pengisian anak yang lahir yang hidup sama keluarga tu. Nabi kata fa'abawahuma yumajjisanihi aw yunassirani aw yuhawidani. Maka ibu bapa lah yang mencorak ke hidup dia. Kalau tak jadi kafir pun hidup tu jadi Yahudi, jadi Nasara, Majusi dan sebagainya. Asal banyak kan kesan tidak berkat. Bila kita ambil ajaran agama lain maksudnya kita kesan tidak berkat ke dia. Umat Islam hilang identiti. Lepas tu dia mudah ambil kaum lain hak tidak daripada agama, tidak berkat. Mana tak ada berkat hidup. Nabi mehak tu ya. Sebab tu bagi anaknya kiralah ke mana. Kalau tanya anak ayat gini sebab anak memang tak buat, kita tak buat. Kadang-kadang orang tino dia kata sia pula tino ni. Baik kita sia untuk masa akan datang. Kadang-kadang setengah ibu bapa dia tak sanggup tengok anak dia jerit lah ni. Seolah dia sanggup anak dia jerit sampai bila-bila. Baik biar dia jerit lah ni lah. Jangan jerit akan datang. Sebab kita tak tahu kita mati bila lama kita mati dalam keadaan anak kita gitu. Patut lagu mana hidup dia?
Baik tak sah. Baik saya tak sah. Saya di sekolah ni, kita pada anak, misalnya anak buat klik. Ni ustaz suruh apa, ustaz suruh apa. Selawat Nabi, jujuk selawat Nabi, tafrijiyah ke apa. Saya kontak ustaz tu, ustaz tahu ke ni daripada mana. Ustaz tu kata arah daripada mudi. Anak nak sesang ustaz, mudi kita kira lepas ni. Anak tanya dia kecik dia tu tak tahu, ustaz kena tahu sebab ustaz ni kena tahu sebab ustaz. Dia kena tahu. Saya pun sebut dia telefon gini tak apa dia tu. Lepas tu lah ke mana? Mana kalau ustaz tahu ustaz buat, ustaz kena tanggung tu. Kenapa ustaz tidak suruh apa hadis-hadis yang memuatkan doa-doa warid daripada Nabi? Banyak tu. Kalau ustaz nak, saya boleh pergi. Ana sebut gitu je. Lepas tu dia malu lepas tu. Dia tak tahu. Sebab ustaz ni bukan kita nak hina. Ramai kita tengok ustaz dia tidak update maklumatnya. Setengah tu balik pada masa kitab siapa hari ni tak buka tidak ada kotak. Ustaz kau gapo gitu. Sedangkan dalam internet ni kalau bab tafsir dah. Banyak mana tafsir profesor-profesor tu dia tak buku ke lagi tapi dia sudah masuk dalam website dia dalam bab ni. Tu kitab As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah Dr. Akram Dia Umari. Saya rujuk nota dia tu sebelum dia buku dia. Akhirnya ni jadi buku 2 jilid. Maulana apa acak kali sebut. Antara kitab hadis kita sirah sahih. Dia bahasa berasal pada hadis. Ni tak sahih. So, asalnya nota kuliah tu. Dan saya boleh ambil dah maklumat tu dalam website dia. Masa dia jadi tenaga pengajar di universiti di Saudi. Bila dia cetak sebulan, siap dah. Indonesia terjemuh siap dah. Mana pembuat Indonesia dia terjemuh, masa belum cetak lagi. Dalam nota dia sejemuh dah. Bila siap, dia pun edit balik dengan hak-hak. Kalau ada perubahan, bila telah dibukukan. Sebulan tu ubik dah. Kita suka lengok-lengok dah bila boleh beli kita. Dia terjemuh siap dah. Cepatnya Indonesia. Jadi kalau ustaz tidak update maklumat, main maklumat 10 tahun dulu. Payah ke lah dunia berkembang cepat. Tama-tama orang panggil dunia maklum. Orang panggil dunia maklumat. Ilmu berkembang. Apa yang berlaku di 1000 kilometer, kita boleh tahu seperti yang berlaku di hadapan mata kita. Dunia, orang panggil apa? Alam bila hudud. Dunia tanpa sempadan, orang panggil ni. Nah, semua maklumat di hujung jari anda. Tiba-tiba kita terlepas. Banyak sebab kita ni dah. Kitab ni memanglah kita bertauhid ni adalah hak syarah ni memang tak ada mungkin Indonesia. Tapi asal kitab ni tubik banyak pula hak baru syarah-syarah dia. Makna syarah-syarah tu dia akan sesuaikan contoh dengan semasa. Itulah tu bahaya. Jadi gitulah kena ayat lagu mana cara spesifik tu payah juga tu. Cuma kalau saya lah, kalau bagi saya kalau cikgu berani kena royak pada ibu bapa dia secara umum ataupun kenapa senang ke waktu perkeliling pun tak apa. Mana tidak dibenarkan sambut hari jadi di sekolah. Gitu tak apa. Tapi kena bincang dengan peringkat atas saya lah dulu. Takutnya, ya. Ya. Isu dan dia jawab mulut dia kata buat ada usul manusia sebab kita tak boleh lidik. Masa buat topik kau tu tak ada. Pak Wi Hadi dia tu aku dah kau. Makin orang boleh video di sana kau. Dia sebenarnya budak jawab gitulah. Tu jawab. Mau cikgu dia gini sebenarnya. Dia gini. Sebab tu saya tidak tekan kepada makan-makan ni ke apa tu. Lilin kata buat lilin. Baik. Dia nak sambut tu bab. Nak sambut tak ada lilin. Lepas tu nak sambut tu bab apa? Apa yang nak sambut syurga? Adat lah. Adat siapa asalnya tu? Adat bukan Islam. Iyalah adat siapa? Dia takut nak sebut majusi tu. Memang dia takut. Ustaz ni saya tahu, saya ada pengalaman. Apa adat siapa? Adat orang Melayu kata tak. Sebab di Mesir pun buat. Mana-mana pun buat. Yusuf Qaradawi kritik itu amalan umat Islam dunia. Bapa buat. Nabi tak buat. Tak kira Nabi tak uti nilai Maulid. Imam Syafi'i tak buat. Siapa dia lagi? Tak buat. Buat. Kita kata ahli tasawuf pun tak buat tu. Dia buat Maulid Nabi je. Tapi Maulid guru dia, tapi Maulid anak dia tak buat. Sekat tu ya, kita ni habis buat. Mujus sikit hari buat. Hari beli kereta. Hari beli kereta. Nyamuk sambut kalau lelak orang ni. Kau boleh kira. Apa buat tu? Kena jelas tu dulu. Nak buat orang Islam ni mesti kena ada sebab dia. Orang Islam ni memang dia gitu hidup. Buat mesti ada sebab. Sebab kita setiap kita buat, kita nak pahala. Lepas tu kita ikut siapa. Banyak kau juga tu kita kena saat. Sepuluh kita buat, kita ngaji. Semua ada tutup agama ni. Kita sebenarnya ada tutup agama belakang.
Umat Islam ni kalau dia buat sesuatu dia kena kira. Nabi kata al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang bijaksana ni orang Islam lah. Dia kena fikir bila dia buat sesuatu, dia kena kira ada guna ke tidak untuk hari akhirat. Gak ni ada guna ke tidak? Kalau nak kata ada guna kena kait dengan Rasulullah. Patut tak boleh kait Rasulullah, nak kait dengan siapa? Tentu dia bukan ajaran asal Melayu, sebab sebelum wujud orang Melayu ada dah sambut hari jadi ni. Selepas tahun 400 Hijrah tu bermula sambut hari jadi. Mengikut ulama. Zaman kerajaan tu lah sambut maulid popok tu. Sebulan lebih dia sambut. 40 hari dia. Tu bermula maulid. Mengikut ulama. Zaman kerajaan apa? Saya tak ingat ada dalam buku saya baca tu. Tu asal mengikut kerajaan. Setakat tu yang kita tahu ada maulid secara besar-besar. Lepas tu dia berterusan ada. Kalau Syiah bak sambut hari jadi lebih pada Majusi. Sebab tu Hasan Nadawi kata, Syekh Ali Al-Hasan Al-Nadawi kata, sebenarnya dia pun Majusi juga. Syiah ni gabung kan, Majusi, Yahudi, Nasrani dia gabung. Puk tu jadi ajaran seperti Syiah tu. 1900 lebih muka surat. Bicara tentang tu saja. Bagaimana ajaran Syiah ni supaya dia memang sambut hari jadi ni memang menjadi sinonim pada dia. Orang Islam tak ada. Maknanya kita ambil nak suruh orang Islam faham hak tu adat orang bukan Islam. Nak suruh faham hak tu. Boleh lilin. Kau tak boleh lilin ke apa tu? Hak tu kita boleh buat. Kita kata Majusi, dia buat lilin. Kalau kita tak kritik pun dia buat juga. Lepas tu sambut tu tak sambut. Sambut tu tak boleh. Nanti gini. Nanti saya cek sebenarnya sebab hak artikel Yusuf Qaradawi itu saya terjemuh. Yusuf Qaradawi bahas comel lah cara dia susun molek secara akademik 1, 2, 3. Saya terjemuh tu. Dulu masuk dalam majalah gapo tak tahu. Ada masuk dulu. Dua artikel saya hantar tu masuk. Tentang bahaya rokok. Bahaya rokok tu panjang juga. Kajian terakhir Yusuf Qaradawi tentang rokok ni. 9 sebab rokok tu haram. Bukan saya kata ni, Yusuf Qaradawi kata. Nak marah dia lah. Lepas tu kita bicara tu. Lepas tu masuk dia. Dua ni. Lepas tu setelah lagi perempuan itu jahat belaka. Hadis tu. Orang ulama bahas hadis tu. Hadis tu tak betul. Dia kononnya disebarkan kata perempuan ni jahat semuanya. Ada Nabi kata gitu. Tak logik tu. Nabi bukan jenis gitu. Tu ada juga Yusuf Qaradawi bahas. Tu saya terjemah Ustaz Labib dia buat tasih terjemah tu. Nanti dah saya tengok balik kalau ada kita boleh bagi pakat-pakat baca tengok tu lah. Ya. Ucapan lagu mana? Tak boleh juga, tak payah sebab dia gini sebab masalah budaya dia tak perlu ucap gitu. Anak kita ni Nabi ajar khusus doa. Untuk doa pada anak ni. Supaya anak ni diberkati oleh Allah SWT. Dia gini yang mudah. Ada satu hadis, saya tak ingat hadis tu dalam kitab mana. Hak ni saya dulu Maulana sebut, lepas tu saya pun baca sendiri. Hadis tahnik itulah tahnik tu. Nabi pergi, Nabi Allahumma bariklah. Nabi kata, ya Allah berkatilah budak. Itu doa yang kita boleh baca semua. Tengok anak kita, Allahumma bariklah. Ya Allah berkatilah dia. Dia tu mana anak kita? Kita niat gitu. Tak ada. Happy birthday tu. Belik lidah-lidah tu orang tua nak sebut tu tak? Sana helwah pula mari. Saya tu kata helwah ni manis dia bahasa Arab. Godio maksudnya mari kat mana tak tahulah. Dia punya orang Arab memang dia guna gitu bahasa amiah dia. Tak apalah biarlah. Hak tu. Bagi saya lah tak gitu. Bagi saya tak sah. Kita ni dalam kalau benda tu menjadi amalan satu-satu agama kita jangan ambil sikit pun. Lebih-lebih kita ada keperluan ke dia. Menghargai anak ni dia tidak berkait dengan hari jadi. Doa pada dia, ajar molek agama pada dia. Hak tu habis masa kau tu. Hak tu sepatutnya. Tak payah. Lepas tu dia kata tak ingat kita, tak ingat warna mu besar ni aku duk mati. Tak ingat warna lagi nya. Mu dah kita kata dah. Tu ibu apa dia pandai dia yok mari mu masa besar. Kalau dia sebut gini selaklah anak dia tu. Aku cakap kamu masa kaki 2 jari. Tu apa dia tu balarus lantai tu. Anak tak boleh gila dia kata gitu kan. Tak perlu sebenarnya atas kita. Kita buat tak tahu. Okey. Dia kata hari ni hari jadi. Alhamdulillah lah bersyukurlah Tuhan usia. Kayak gitu syukur. Tak perlu duduk lebih-lebih. Dia akan tanya. Abah tak sebeli apa-apa. Memang dia tanya. Budak ni kacau semua. Kata nanti bulan depan. Wabih dia kata bulan ni. Itulah perlu kita kecek. Sebab tu dengan anak ni kena jadi rakan yang baik lah. Boleh ya tak apa anak saya tak apa. Saya tak sambut kali habuk pun. Tapi semua sebut ada waktu klik. Apa ni? Jadi saya kita ni dia tu. Dia sebut tu dia niat dia suruh kita. Dia sentuh muka welfare dah tu. Muka supaya kita share tu.
Bodoh-bodoh dia ada cara dia. Kita kata Alhamdulillah lah. Sehat kau saya tu, kita tanya tu. Kata sehat Alhamdulillah. Kita tak erti gitu je. Tak apa, kita buat baik lah. Dia hilang kan gitu ya. Kena ingatlah sekal, sebab tu kena ingat sama kita ni. Situ syaitan guna tu anak kita. Dia guna anak kita tu untuk melalaikan kita. Jadi kita ibu bapa atas halah saksi gitu kan, ikut anak. Akhir sekali lepas tu jadi tetap dia tahun. Gak anak 10. No. 10 kali setahun sama. Akhirnya tak saya buat. Atas saksi sekal. Okey, gitu Okey boleh Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.